Kemudian dia adalah sumber rujukan sebab ustazah akan guna buku tu. Bagi yang hendak membelinya, bolehlah membuat bayaran setelah selesai kuliah doa ini. Bagi yang tidak berhajat, mohon kerjasama supaya untuk suratnya tidak dilipat, tidak ditanggal, tidak dibuat apa-apa, sekadar rujuk sahaja. Boleh ya? Okey, itulah saja. Saya dengan masa lagi, saya dengan hormatnya mempersilakan yang berbahagia Ustaz Asma Harun untuk memulakan ceramah. Untuk pengetahuan semua, kita semua ada dalam live streaming FB Masjid Al-Taqwa. Okay. Silakan Ustazah. Tak masuk dalam lagi tu. Tak masuk dalam lagi. Tu saya ingat sikit. Tak, saya ingat sikit ni. Tak ya? Okey, boleh saya. Okey. Okey. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam orang puasa je. Oh, memang puasa. Masya Allah, patutlah. Okey, saya bagi salam lagi sekali. Kok ada yang terlopong kan, terkesima ke apa ke, InsyaAllah kita jawab dengan merasakan itu satu ibadah. Kita tahu bahawasanya salam itu satu doa. Nabi bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu kepalanya ibadah. Antara ibadah yang sangat tinggi nilainya adalah doa itu sendiri. Jadi istimewanya Islam ini sempurna sangat menjadikan salam itu permulaan, pertemuan, greeting. Kan, menyapa tu bermula dengan Assalamualaikum. Jadi menyapa tu dimulakan dengan doa. Subhanallah. Jadi tadi tu saya mendoakan. Sebab itu masa saya ucapkan macam saya pejam mata sikit. Tak semestinya lepas ni kalau nak bagi salam kat orang kena pejam mata. Tapi saya cuba menghayati dan merasakan saya sedang mendoakan puan-puan sekalian. Sebab itu bila saya ucap tu, lagi-lagi ramai depan ni, saya mendoakan daripada salam itu, Assalamualaikum, salam sejahtera, kesejahteraan ke atasmu, keselamatan ke atasmu. Kum tu untuk semualah, kalian lah, ke atas kalian. Warahmatullah, rahmat Allah ke atas kalian. Wabarakatuh, dan barakah Allah ke atas kalian. Masya Allah. Jadi ketika mengucapkan tu, saya bimbang kalau itu hanya jadi satu adat. Jadi kalau adat, maka tidak dapatlah pahala daripada perkataan tersebut. Kan kita banyak Assalamualaikum, sekadar adat saja. Sedangkan ia adalah satu doa syiar Islam. Dan di sana ada riwayat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara perkara yang terawal ditarik dari kalangan umatku hanya memberi salam, mendoakan, memberi salam lah kepada orang yang dia kenal saja. Bahkan kita hari ni kalau bagi salam dekat semua orang Islam, cubalah test lepas ni, cuba test. Pergi shopping komplek, setiap orang Islam tu kita bagi salam. Mungkin orang tu tengok kita atas bawah. Ataupun mungkin orang pertama, Ustazah Syira. Ni belum buka lagi. Okey, mungkin orang pertama dia akan tanya, kita kenal ke? Kenapa? Macam kita kata tak saja bagi salam. Yang kedua mungkin
Kalau dah semua orang kita bagi salam tu kan, Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Mungkin orang tengok atas bawah lah, nampak macam bergaya, macam orang kaya, tapi rupanya tak sihat. Kan? Rupanya sakit jiwa, sakit mental, rupanya kurang waras. Mungkin orang ingat orang tak betul pula. Masya Allah. Pengalaman sikit saya kan berada di Australia berapa tahun, sebab masa tu suami sambung PhD di sana. Kami duduk di sana, saya bersalin anak kelima pun kat sana. Saya peringkat awal macam kejutan budaya, sebab mereka ni suka jumpa siapa-siapa pun ucap hi, good morning, good evening, have a nice day. Maksud sepanjang perjalanan tu, kalau kita duduk kat taman ataupun kita menyusuri jalan, bila bertemu dengan Mak Saleh, padahal tak kenal, tak ada kaitan dengan kita ni, tapi hi, morning, evening. Maksud hampir setiap orang yang berselisih tu dia akan ucap. Lepas tu siap doa, have a good day, how your kid. Kalau kita kan tiba-tiba tanya pasal anak-anak, oh you are crazy woman. Pernah jugalah selalu, sebab tengok saya bawa anak yang ramai, oh you are crazy. Maksudnya dia orang kagum sebab anak ramai kan. Budayanya macam tu. Bahkan kalau yang jaga cashier tu, itu yang saya fikir, penatnya dah lah dia jaga cashier, berdiri, barang. Tapi setiap orang tu mesti dia bagi ucapan, have a good day, how your today, how your life today. Kalau kita nampak bawa, bukan saya seorang saja, semua yang bayar tu semua dia tanya, semua dia greeting. Subhanallah. Dan mereka buat kerana adat. Tapi dalam Islam sangat sempurna. Ia jadi satu ibadah yang sangat tinggi nilainya, menjadi satu doa. Greeting kita adalah doa yang sangat kita perlukan sepanjang hidup kita di dunia. Kita perlu saat dalam barzah, kita perlukan doa itu saat di padang mahsyar. Kita perlukan kesejahteraan, keselamatan. Salamun alaikum bima sabartum. Itu adalah salam yang akan diterima oleh ahli syurga yang masuk ke syurga. Allah mulakan dengan perkataan salam. Para malaikat menyambut ahli syurga dengan perkataan salam. Kemudian kita tahu Allah berfirman di sana, Bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada manfaat sedikit pun harta benda, anak pinak, keturunan, pangkat yang kamu ada di dunia tidak ada manfaat sedikit pun, illa, kecuali man atallaha, yang datang bertemu dengan Allah, biqalbin salim, dengan jiwa yang sejahtera. Tuan-puan dimati Allah sekalian, apapun ujian yang sedang kita hadapi saat ini, kesedihan, kelukaan, beban emosi yang kita sedang tanggung saat ini. Biasa saya jumpa, kalau dalam ceramah, lepas ceramah yang jumpa saya menangis-nangis, Ustazah doakan saya kuat. Itulah yang paling banyak, terus mengalir air mata. Kita tahu dia sedang menanggung beban emosi yang sangat berat. Tetapi yakin dan percayalah, itulah proses yang Allah nak beri kepada orang yang dia cinta. Itu hadis Nabi SAW. Apabila Allah mencintai seseorang, apabila Allah menunjukkan rasa cinta dia, rasa sayang, dan apabila Allah nak berikan syurga kepada seseorang, lalu Allah berikan dia ujian. Daripada ujian itu akan lahirnya kemanisan iman. Subhanallah. Semalam saya ada satu program di surau, di Putrajaya kan. Ada seorang wanita datang tutup aurat dengan sempurna, pakai niqab. Dia kata, Ustazah, sebelum ini saya berbeza. Saya tidak tutup aurat, Ustazah. Kemudian Allah berikan saya ujian, lalu saya mendapat kemanisan iman. Doakan saya istiqamah. Saya bersyukur di atas ujian yang sangat berat Allah timpakan kepada saya. Saya kata benar, ujian Allah nak beri kita manisnya iman. Apa maksud iman? Iman itu percaya. Bila kita ditimpa ujian, kita rasa pahit dengan dunia, baru kita yakin dan percaya, beriman bahawasanya yang manis adalah syurga. Kalau kita rasa sakitnya beban di dunia ini, maka kita yakin dan percaya, iman kita bersuara, jauh lebih sakit neraka Allah. Maka Allah berikan kita ujian di dunia supaya kita ingat bahawasanya kalau ini pun dah berat, kita tak akan mampu untuk menanggung berat beban akhirat, azab pada mahsyar, azab api neraka dan sebagainya. Subhanallah. Sebab itu salam ini satu benda yang sangat tinggi nilainya kalau kita faham.
Dan semalam lepas saya pun mulakan mukadimah dengan membahaskan tentang salam. Kalau kita sebutkan tentang tajuk kita hari ini, memang ada kaitan dengan salam. Dalam hidup sebuah keluarga syurgawi, kita perlukan kesejahteraan. Kesejahteraan hidup di dunia, hidup di akhirat. Kita perlu ahli keluarga kita sejahtera, selamat daripada api neraka Allah, kemurkaan Allah saat hidup di dunia. Kemudian sepanjang hidup kita di dunia ini, kita perlu rahmat Allah. Rahmat boleh datang dalam bentuk pertolongan saat kita memerlukan. Boleh datang dalam bentuk rezeki yang barakah. Rahmat boleh datang dalam bentuk sehat bagi orang yang sakit. Rahmat itu sangat luas, merangkumi segala-galanya. Sebab itu bila saya mendoakan wa rahmatullah, rahmat Allah ke atas kalian, wa barakatuh, dan barakah Allah ke atas kalian. Pakaian yang kita pakai ini, tuan-puan sekalian, akan membawa kita kepada dua. Sama ada ke syurga ataupun kepada neraka. Tapi kalau pakaian kita pakai ini barakah, ciri-ciri pakaian barakah sudah tentu dia mematuhi syariat. Pakailah fashion macam mana pun, pakaian itu menutup aib kita, menutup aurat kita, menjadikan kita wanita yang ada sifat malu, wanita yang ada sifat santun, lemah lembut. Kerana pakaian tu kita boleh tengok gaya wanita Islam yang memakai pakaian ketat, seksi, singkat. Mereka berjalan dengan angkuh. Sedangkan Allah memberi amaran di dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong. Tetapi mereka yang secara terang-terangan menentang Allah, memakai di khalayak ramai pakaian sebegitu, itulah kesombongan yang sebenar. Dia bukan sombong dengan manusia sahaja, tapi dia juga sombong dengan Allah, pemilik bumi. Kalau Allah kata jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong, maka muka bumi mana lagi kita nak berjalan? Na'udzubillahi min zalik. Subhanallah. Sebab itu kita perhatikan kereta, rumah, semua yang kita ada barakah atau tidak. Apa-apa yang Allah kurniakan, muka kita, tangan, suara, FB yang Allah pinjamkan walaupun daftar atas nama kita, Instagram, apapun saja, adakah membawa keberkatan dalam hidup? Tanda-tandanya apabila kita menggunakan semua yang Allah bagi untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ia barakah. Telefon tu boleh jadi musibah ataupun boleh jadi barakah. Barakah bila kita gunakan telefon, kita manfaatkan telefon tu dengan kuliah, dengan tazkirah, menyampaikan ilmu, maka ia barakah. Bukan kata telefon ni mesti benda yang merosakkan, tidak. Tetapi ramai mana rumah tangga hancur kerana telefon. Banyak mana hubungan suami isteri retak kerana telefon. Bagaimana jauhnya hubungan ibu dan anak, nenek dengan cucu kerana telefon. Ramai mana atuk nenek nak diamkan cucu bagi main game, sebab atuk nenek pun sibuk dengan telefon. Dah kurang dah bercakap bersemuka ni. Bila mengamuk bagi telefon kan senang diamkan begitu. Kalau zaman kita, zaman saya kecil-kecil dulu, ibu bapa mendiamkan anak dengan pelukan, berikan perhatian, cuba dengar apa masalah, dilayan, didengar. Tapi hari ini kita semakin membisu dengan perkara-perkara yang baik. Allahu Akbar. Duduk dalam satu rumah, duduk dalam satu bilik, tetapi hati di luar bilik, di luar rumah, fikiran pun sama. Na'udzubillahi min zalik. Masya Allah. Jadi tu mukadimah sebelum bagi salam. Kalau semalam lagi panjang mukadimah bab salam ni, sebab ada banyak sangat sebenarnya kupasan. Kalau baca kitab Riyadhus Salihin, baca kitab-kitab berkenaan keutamaan memberi salam, syiar Islam. Apa maksud syiar? Ini masjid juga syiar Islam, Kubah syiar Islam. Maksudnya kalau orang buka Islam nampak masjid, dia tahu ini adalah tempat ibadah umat Islam. Pakaian kita syiar Islam. Dan satu-satunya pakaian di dunia ini yang mana bila dipakai orang dah tahu itu agama apa. Pakaian orang Islam. Kalau kita tengok pakaian orang bukan Islam, kita tak boleh nak jangka, oh ni orang Kristian, macam mana tahu pakaian dia? Oh ini Buddha, macam mana tahu ini pakaian dia? Tidak. Melainkan kalau dia pakai salib, dia pakai baju sami, itu lainlah. Ini pakaian biasa harian yang keluar pergi shopping dan sebagainya. Tapi kalau pakaian orang Islam boleh dilihat, itu syiar, kita bawa image Islam.
Dan setiap saat kita memakai pakaian yang membawa imej Islam yang sebenar, kalau 8 jam lah kita memakainya di luar rumah, pahala. Dan mungkin itulah pahala yang banyak yang kita sembahkan di akhirat kelak, boleh jadi perisai daripada api neraka Allah. Dan salam juga syiar Islam. Bila sesama Islam tunjukkan Assalamualaikum. Kadang-kadang kalau orang lelaki, lagi-lagi kalau bukan orang Melayu, bila dia bagi salam baru kita tahu, oh Muslim. Betul kan? Oh Muslim. Ya, I Muslim. Kalau duduk di negara Mak Saleh, kita pun tak boleh nak beza Muslim or not. Kalau lah tak ada janggut, tak ada misal. Tapi bila dia nampak pakaian kita orang Islam, dia bagi salam, oh you are Muslim. Yes, I Muslim. Masya Allah. Itu syiar. Perlu diperlihatkan. Subhanallah. Jadi selepas ini jika saling bertemu, perkataan pertama bagi salam penuh. Assalamualaikum. Dan ada hadis Nabi kan, Masya Allah. Dan firman Allah sebenarnya, apabila seseorang, firman Allah maksudnya seseorang memberikan kamu salam, maka balaslah dengan yang lebih baik. Kan nanti duduk berbalas macam balas pantun kan. Tak perlu nak berbalas-balas banyak kali. Cukup bagi salam, lepas tu jawab, biar lebih baik. Contoh, kalau saya bagi salam, Assalamualaikum, kalian pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau saya bagi salam Assalamualaikum warahmatullah, kalian jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan, kalau saya bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita boleh jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwan, dan redha Allah. Tambah pula redha Allah. Kalau saya bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwan, kalian boleh jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwan wa maghfiratuh, dan pengampunan Allah ke atasmu. Ini kalau orang pandai bahasa Arab, bolehlah dia nak tambah-tambah macam tu kan. Jadi kebiasaan kita adalah warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kalau orang ada berniat tengok kita daripada jauh, dia angkat tangan. Lepas tu kita terus mula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam nak ceramah kan. Agak-agak kalau dia niat tu nak mengumpatlah dengan kita, jadi tak dia nak ngumpat? Tak jadi. Sebab tiba-tiba mula mukadimah Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi macam ada nak cakap sesuatu, tak ada. Syaitan terus lari dengar doa tu. Pertemuan dimulakan dengan doa. Nabi bersabda kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, apabila kamu bertemu ahli keluargamu, ucapkanlah salam, nescaya dirimu dan ahli keluargamu akan diberkati oleh Allah, akan dirahmati. Sebab tu kalau kejutkan pasangan pun mulalah dengan salam. Kejutkan anak pun boleh mulakan dengan salam. Jumpa siapa-siapa pun mulakan dengan salam. Masya Allah. Okey, cukup bab salam. Okey, saya nak bagi salam dan jawab dengan semangatnya. Yang belakang saya tengok dah ada yang keluar daripada dewan kita. Harap boleh jelas ya suara semua. Masya Allah, kat tangan yang belakang tu. Allahu Akbar. Boleh tunjukkan sikit pada audien kita. Alhamdulillah yang turut sama hadir lebih kurang dalam 4,000 di live. Campur ni, mungkin campur sini 4,000 lebih lah. Dan yang hadir lebih kurang dalam 40,000. Masya Allah. Yang dilihat dengan mata, kan, yang tidak dilihat, wallahu a'lam, mudah-mudahan majlis kita ini turut dihadiri oleh para malaikat. Subhanallah, amin. Turut dihadiri oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Hanya saja Allah tidak membuka hijab kita, tuan-puan sekalian. Kalau Allah buka hijab kita, nescaya kita akan menjadi orang yang sangat beradab di majlis ilmu. Orang yang sangat ikhlas, sebab kita dapat melihat para malaikat sedang mencatat. Para malaikat sedang melihat, memandang kita dan sedang mendoakan kita. Itu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, apabila kita berada di rumah Allah, di masjid umpama ini, lalu para malaikat akan mendoakan 3 perkara. Nescaya kita sendiri tidak mampu untuk berdoa seperti mana malaikat berdoa untuk kita. Dan sesungguhnya malaikat itu bila dia berdoa tanpa hijab, dan malaikat berdoa tanpa ada apa-apa kepentingan dengan Allah. Sebab malaikat adalah makhluk syurga, dia memang dah confirm syurga. Malaikat ada kepentingan apa lagi? Dia memang makhluk yang Allah ciptakan hanya ada hati, hanya ada akal, tak ada nafsu. Kita kalau minta sesuatu dengan Allah, ya, manusia ada kepentingan. Ya Allah, berikanlah rezeki anak-anak yang baik. Kan kita nak, seronok. Kita sendiri memang nak. Seronok kalau dapat anak tu baik, suami itu baik.
Ya Allah, kan kita minta semua berkaitan dengan kita, ada kepentingan. Tapi malaikat bila minta untuk kita, ada kepentingan apa malaikat? Subhanallah. Nabi bersabda, bagi yang berada di majlis ilmu, berada di rumah Allah, didoakan oleh para malaikat. Malaikat doakan apa? Allahumma ufillahu warhamhu wa tub alaih. Ada dalam kitab Riyadhus Salihin, itu doa malaikat. Siapa yang beriman dengan doa ini, dengan hadis ini, dia memang akan suka berada di rumah Allah. Maksudnya apa? Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan terimalah taubatnya, ya Allah. Setiap orang yang hadir ini, jangan risaulah. Kok ada yang datang dalam keadaan banyak dosa. Kok ada yang datang dalam keadaan baru menyakiti hati suaminya. Kok ada yang datang baru menyakiti hati anak sendiri dengan kata-kata yang tanpa memikirkan bagaimana perasaan anak bila seorang ibu bercakap sekian-sekian. Sebab kita pun seorang ibu pernah banyak kelemahan. Allah uji melalui anak yang dah dewasa, yang ada kehidupan sendiri. Kita pula makin tua, makin budak-budak, makin keanakan, makin mudah sensitif. Tapi kita tahu kita tak patut buat begitu, tapi kita kalah juga dengan perasaan ibu ni, keibuan ni. Kita rasa bersalah tapi ada ego. Apapun kita datang saat ini, subhanallah, sungguh kita bertuah. Sebab mudah-mudahan kita semua dapat doa para malaikat tersebut. Doa malaikat apa? Allahumma ufillahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, rahmatilah dia. Wa tub alaihi, dan terimalah taubatnya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita balik nanti dalam keadaan bersih daripada dosa, bersih daripada noda. Didoakan oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Belum bagi salam lagi kan? Okey, dah bagi salam dulu. Are you ready? Yes, I'm ready. Masya Allah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Tak apa, jawab je macam biasa. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur. Penganjur kita adalah Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail TTDI. Satu masjid yang masyhur, dah lama saya dengar. Sebelum ni ada jemputan juga tapi saya tak kesempatan untuk hadir. Ada pihak-pihak yang nak bawa lah. Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail, salah satu taman yang orang sebut taman lama. Saya ada yang sebutkan macam tu, oh itu taman lama. Yang kedua ada yang sebutkan itu taman orang elit tu. Moga elit di dunia dan elit di akhirat. Amin. Itu taman sekian-sekian, macam itulah. Akhirnya saya sampai, alhamdulillah, mendapat layanan yang sangat baik. Subhanallah. Pengerusi Datin semua sambut. Kemudian pihak masjid, ustaz yang muda tadi handle dengan baik kan, imam. Masya Allah, semuanya memberi kerjasama. Alhamdulillah, sangat rasa bahagia sampai di sini. Seterusnya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli jawatankuasa masjid, Datin Zahra Abdullah, selaku pengerusi musimat Masjid At-Taqwa. Ya, yang pengerusi tadi. Subhanallah. Kemudian semualah AJK yang bertungku lumus menganjurkan majlis kita ni. Kemudian seterusnya antara pihak yang bersungguh-sungguh dalam jemputan ini, dan janganlah salah sangka bahawasanya oh barulah Ustazah sudi terima ya. Harap tidaklah bersangka begitu. Iaitu yang amat mulia, saya tak ingatlah pangkat, panjang sangat pangkat kan, Datin Seri, betul? Tunku Salbiah. Subhanallah. Isteri Tok Mat. Senang sebut isteri Tok Mat. Masya Allah. Sebab pangkat kedua-duanya panjang, mudah-mudahan Allah memberikan juga pangkat di akhirat dengan pangkat darjat yang baik. Subhanallah. Jadi ada beberapa pihak lah yang approve sampai Datuk Seri Datin Tunku Salbiah hubungi saya secara direct dan sebagainya. Mudah-mudahan walaupun mungkin ada yang berusaha tak dapat hadir, tapi ada bahagian pahala untuk mereka. Subhanallah. Seterusnya para jemaah yang saya hormati dan muliakan, sama ada yang berada di sini dan juga berada di live. Subhanallah, terima kasih ya yang turut hadir di live FB dan juga Instagram. Masya Allah, alhamdulillah. Ada yang tanya, Ustazah, kami yang tengok alam maya dapat tak doa para malaikat?
dapat tak kelebihan orang hadir majlis ilmu? Yang mampu saya jawab, dan ini bukan jawapan saya sahaja, saya lihat jawapan-jawapan orang alim. Jawapannya adalah mudah-mudahan. Jawapannya mudah-mudahan, insya-Allah dapat. Dengan syarat dia memang berniat dan memang suka, memang nak hadir tetapi tak mampu, faktor jauh, faktor SOP, faktor apa, anak-anak kecil tak boleh ditinggalkan, banyaklah faktor-faktor yang lain. Tapi kalau niatnya itu memang kuat nak datang, suka majlis ilmu tapi terhalang. Sebab di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahih tuan-puan sekalian. Sesungguhnya niat seseorang itu lebih kuat. Wallahu a'lam, minta maaf sama ada hadis ini sahih ataupun hasan, tetapi itu hadis Nabi. Sesungguhnya niat seseorang itu lebih kuat daripada amalnya sendiri. Contoh, kalau ada yang datang saat ini walaupun zahirnya ada, kan dia duduk di sini, tapi kalau niatnya bukan nak majlis ilmu, niatnya sebab nak selfie dengan ustazah. Niat nak selfie tu tak ada masalah, niat nak jumpa, nak tengok depan-depan, tetapi mesti didahului dengan niat-niat yang lain. Itu tambahan niat. Dan kalau betul Allah makbulkan, ada rezeki lepas ni kita jumpa. Subhanallah. Tapi niat, mari kita pasang niat semua, niat kerana nak cari redha Allah, niat nak perbaiki agama kita, niat nak dapat barakah pahala berada di majlis ilmu, berada di rumah Allah. Pasang niat tu. Lepas tu kita selit niat-niat hajat peribadi kita tu. Tak apa, bukan kata salah. Kan nanti langsung tak ada orang nak ambil gambar. Kecil hati juga saya. Kan tak ada ke orang berminat. Contoh. Masya Allah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, mudah-mudahan kalian juga dapat pahala yang sama, kelebihan yang sama didoakan oleh para malaikat. Mudah-mudahan, maksudnya bukan confirm, tapi insya-Allah mudah-mudahan dapat. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat, tajuk kita ialah membina keluarga syurgawi menurut cara Nabi. Diubah saat akhir sebab bila ramai permintaan nak lebih kepada bab kekeluargaan. Siapa kat sini tak ada keluarga? Angkat tangan. Takkan nak angkat pula ustazah. Siapa kat sini ada keluarga? Angkat tangan. Ada keluarga, angkat tinggi-tinggi. Masya Allah, subhanallah. Cepat dia turun kan? Tak bagi arahan lagi turun. Masya Allah, tak apa. Subhanallah, semua ada keluarga. Walaupun kalau dia cakap, ustazah, saya tak pernah ada keluarga. Mak ayah saya buang daripada kecil. Kemudian saya dijaga oleh orang yang saya tak kenal. Saya dihantarkan, saya tak pernah ada keluarga. Subhanallah, saya katakan, orang yang menjaga kamu itulah keluarga kamu. Saatnya Allah takdirkan hidup kamu bukan keluarga dengan tali yang bertali dengan darah, bukan dengan darah daging kamu, tetapi Allah takdirkan kamu dapat keluarga yang lebih baik barangkali daripada keluarga yang ada talian darah daging. Subhanallah. Keluarga bermaksud sesiapa yang kita hidup bersama saat hidup di dunia. Siapa pun. Mungkin ada orang tu memang betul, dia tak ada orang jaga, duduk kat JKM, memang berpindah-pindah, tak pernah ada keluarga yang hidup bersama. Kemudian akhirnya dia bekerja, dia dapatlah kawan-kawan. Kawan-kawan itulah keluarganya. Masya Allah. Maka bila kita sebut membina keluarga syurgawi menurut cara Nabi, kita bukanlah membayangkan keluarga yang lebih besar tu, tetapi keluarga kecil kita duduk dalam satu rumah mengikut cara Nabi. Dan saya memilih buku ini, buku yang ada pada tangan tuan-puan, kerana buku ini adalah kisah demi kisah yang kita akan dapat pengajaran berharga bagaimana sebuah keluarga yang telah dijamin syurga. Keluarga Nabi SAW telah dijamin syurga. Jadi keluarga mana yang boleh jadikan contoh terbaik untuk kita? Tidak ada melebihi keluarga Rasulullah SAW. Jadi kita tak akan cakap banyak pasal saya, kalau saya tak. Cerita keluarga hari ini yang kita boleh jadikan contoh mungkin banyak, tetapi tidak ada cerita yang lebih sempurna melainkan cerita daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Namun sebelum itu saya nak mengajak tuan-puan sekalian, kalau siapa ada pegang Al-Quran, buka Al-Quran. Buka surah Ar-Ra'd. Ataupun buka telefon lah, buka telefon.
Saya ni kan tak tanya khabar pun kan? Marah ke tak tanya khabar? Subhanallah. Pagi-pagi bersahur, roti bakar. Muslimat semua, apa khabar? Kena jawab dengan pantun jugalah. Subhanallah. Buka puasa makan nasi lauk udang galah. Alhamdulillah. Macam tu kan. Masya Allah. Lepas tu moreh makan apa? Moreh makan kuih cicah budu. Ada orang kawan saya semua dicicah budu. Kuih pun cicah budu. Suka sangat budu. Moreh makan kuih cicah budu. Saya nak cakap I love you. Gitu. Asal jadi je pantun ni kan. Masya Allah, alhamdulillah. Okey, jumpa dah surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd juzuk 13. Buka muka surat 252. Sahabat-sahabat yang berada di rumah, di mana saja, buka Al-Quran. Ni ada orang hadiahkan saya ni Al-Quran, ada tulis nama Asma Harun. Masya Allah. Okey. Buka Al-Quran surah Ar-Ra'd. Ini adalah surah ataupun kita nak sebut ayat. Ini adalah ayat yang mana siapa yang nak masuk syurga sekeluarga kena tadabbur ayat ini. Dan pastikan dirinya, saya belum sebut ayat. Masya Allah. Dia duduk belek tu kan. Okey, ia bermula daripada ayat 21 hingga ayat 23. Ayat 21 hingga ayat 23. Sebenarnya sambung lagi sehingga ayat 24. Sehingga ayat 24. Masuk surah Ar-Ra'd ayat 21 hingga ayat 24. Jumpa tak? Boleh ya? Jumpa apa tu? Kan buka telefon tiba-tiba tengok Lazada baju raya pula. Tengok terus cari tu. My Quran ke apa ke, my surah pun ada. Kan? Kalau ada yang nak ambil Al-Quran yang dekat-dekat, dekat masjid ni kan ada banyak Al-Quran tu. Surah Ar-Ra'd ayat 21 hingga 24. Balik nanti bacakan pula untuk suami. Bacakan pula untuk anak-anak. Suruh anak-anak tadabbur. Ini adalah ayat berkaitan siapa yang nak masuk syurga sekeluarga. Okey, kita tengok pada ayat 21. Kita baca sama-sama, boleh? Okey. Baca sama-sama ya. Sampai ayat 24. Tu dia. Dia bawa tu. Dia bawa kori dia. Okey, kita baca sama-sama mula dengan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم. Subhanallah, tuan-puan yang mati Allah sekalian, Allah berfirman yang bermaksud, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan,
Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Ini ciri-ciri yang akan masuk syurga sekeluarga. Pertama, orang yang mentaati perintah Allah. Kemudian ciri yang kedua, mereka takut akan Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Hisab apa? Ilmu matematik. Kalau kita belajar ilmu hisab bahasa Arab, maksudnya ilmu matematik. Takut dihisab dan dihitung, dikira amalan kita. Dan takut sangat jika dihitung amalan yang buruk. Ayat yang ke-22. Dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka. Ciri yang ketiga, mereka sabar. Dan sabar tu hanya mengharapkan redha Allah. Yang keempat, mereka mendirikan salat. Yang kelima, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, iaitu orang yang bersedekah. Secara sembunyi atau terang-terangan, sedekah boleh berlaku. Senyap-senyap, sembunyi, transfer senyap-senyap, hanya Allah yang tahu, malaikat yang tahu, malaikat yang nampak. Tapi kita tak ada buat hebah, kita saja. Ataupun terangan pun diterima Allah jika ikhlas. Serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang buat jahat pada kita, kita balas baik. Orang fitnah kita, kita balas dengan doa. Bukan doa supaya dia jatuh tangga, bukan dia jatuh longkang, bukan doa dia aksiden, tapi kita doa kebaikan. Ya Allah, berilah kebaikan dunia dan akhirat baginya ya Allah. Dan jika aku salah ya Allah, maka ampuni aku. Dan jika dia benar-benar melakukan kesilapan, silap dalam fitnah kita, dalam memburukkan kita, maka ampunilah dia ya Allah. Percayalah selamanya doa yang baik akan kembali kepada kita semula. Subhanallah. Orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan, suami dia zalim pada dia, tapi dia tetap teguh menjadi isteri yang baik. Selagi mana kezaliman itu tidak membawakan kita jadi kecacatan lah. Bukan dengan pukul, sepak terajang. Itu dah wajar, dah mohon fasah. Itu kena selamatkan diri dah. Subhanallah. Saat itu jangan fikirlah untuk bertahan untuk dapat redha Allah. Allah redha bila kita jaga nyawa kita. Allah redha bila kita pertahankan hak kita sebagai manusia yang perlu dilayan dengan baik. Masya Allah. Subhanallah. Orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan, dan Allah menyambung firman-Nya, itulah orang yang akan mendapat pengakhiran yang baik. Cuba tengok golongan tu yang disebutkan tadi tu, ciri-ciri tadi tu, kita boleh lihat pada ayat yang ke-23. Apa yang mereka akan dapat, iaitu syurga-syurga adil, syurga adil. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh, daripada nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat mereka daripada semua penjuru, daripada semua pintu, daripada semua arah, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera di atas sabar kamu di dunia dahulu. Selamat sejahtera atasmu kerana kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat pengakhiran itu. Subhanallah. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, jelas dalam ayat yang ke-23 Allah berfirman, Allah sebut mereka itu akan masuk ke dalam syurga bersama dengan orang-orang yang soleh daripada kalangan, dikumpulkan sekeluarga di syurga ini. Start daripada nenek moyang, ibu ayah, tak payah cakap lah, bersama ibu ayah, bersama dengan pasangan, bersama anak, bahkan bersama dengan cucu. Itu di antara hebatnya orang-orang yang mempunyai ciri-ciri yang kita baca tadi. Tapi cuba perhatikan ayat yang selepas itu kan, disebutkan oleh Allah, bila masuk golongan yang ada ciri-ciri tadi ni, para malaikat akan berdiri di setiap penjuru. Para malaikat akan berdiri di setiap pintu menyambut kedatangan orang ini, yang mana mereka akan masuk syurga sekeluarga, sambil mengucapkan kalimah salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu. Bila? Di dunia dahulu. Kerana semua ciri-ciri di atas tadi, kalau tak sabar tak boleh buat. Kalau kita tengok orang yang sabar kerana harap redha Allah, ada orang dia boleh sabar, tetapi sabar dia sebab mengharapkan perubahan. 20 tahun dia sabar dengan suami. Akhirnya dia datang jumpa saya.
Ustazah 20 tahun saya sabar dengan suami, tapi kenapa suami tetap tak berubah? Saya tanya, puan sabar kerana nak redha Allah ataupun sabar selama ni mengharapkan suami berubah? Beza ke Ustazah? Beza puan. Kalau puan betul sabar kerana Allah, nak dapat redha Allah, maka puan akan puas hati dengan kesabaran yang puan himpun selama ini. Walaupun Allah belum makbulkan doa puan supaya suami berubah, dan puan tak akan berputus asa, dan mungkin puan akan mati dalam menghimpun pahala sabar 20 tahun terhadap suami. Dan saya sebutkan, kalau betul puan sabar, saya pun buka Al-Quran bacakan ayat ni. Siapa yang sabar kerana mengharapkan redha Allah, puan akan masuk syurga. Dan saat puan masuk syurga, para malaikat akan berdiri di setiap pintu syurga menyambut kedatangan puan. Subhanallah. Kemudian dia terus twist. Dia kata, Ustazah, saya tak akan letakkan tujuan saya sabar untuk suami berubah. Bahkan kalau suami tak berubah, anak tak berubah, saya bahagia dengan sabar yang saya himpun selama ini. Masya Allah. Sebab itu dengan kefahaman, dengan mengubah cara berfikir, kita boleh bahagia saat itu juga. Tapi dia menderita 20 tahun kerana dia menghimpun sabar, doa, letak kayu ukur ataupun justify ataupun indikator dia akan capai kebahagiaan bila saat suami dia berubah. Tapi bila kita merasakan setiap kali kita sabar kerana mengharap redha Allah, saat kita sabar itu kita akan bahagia. Ada orang yang sakit 10 tahun sakit. Ada seorang, saya tak tunjuk, tapi saya nampak individu tersebut. Individu tu ada depan saya sekarang. Mula tengok kiri dan kanan kan. Tengoklah kiri kanan, tengok siapa. Masya Allah. Dia adalah pasangan suami isteri, pasangan muda. Masya Allah. Tengok pula mana pasangan muda ni. Mereka ni berapa kali datang ke galeri saya, jumpa. Kuliah kami masa boleh PKP, boleh retah negeri dulu, dia datang. Lepas tu bila tak dapat, lama tak jumpa, kemudian saya nampak pasangan ni datang. Saya memang seronok tengok, walaupun zahirnya nampak biasa, tapi mereka adalah pasangan yang sangat luar biasa. Saya belajar banyak daripada mereka. Mereka kahwin dah berapa tahun tak dikurniakan anak. Dan takdir Allah, Allah menguji si isteri ni dengan satu penyakit, yang mana sakit itu doktor tidak benarkan. Dan doktor, ya, maksudnya doktor, bukan sebab doktor tak benarkan, memang dia tidak boleh mengandung. Jika dia mengandung, dia akan membahayakan nyawa. Dan penyakit itu bukan penyakit biasa-biasalah. Bukan sekadar menyebabkan dia menempah maut, tetapi juga kandungan. Macam itulah. Jadi perkara ini dah diketahui sebelum nikah. Dan mereka menempuh perkahwinan, bukanlah muda sangat, perkahwinan dan tempoh yang lama dah. Subhanallah. Bila saya tanya bagaimana ya, sebab bila saya jumpa mereka ni loving couple tau. Suami pun nampak bahagia, isteri pun nampak bahagia. Lepas tu saya ni ingat-ingat lupalah ayat-ayat yang pernah bercakap. Saya takut ada ayat yang tak tepat sangat dengan apa yang saya cakap, tapi itu seingat saya. Saya takut saya jadi tokoh tambah dan sebagainya. Tapi saya tanya bagaimana boleh bahagia dalam situasi begini. Sebab semua orang nikah nak anak. Dan bila dikhabarkan memang tak boleh mengandung sekian-sekian. Dan dia pun tak boleh bertahan untuk berdiri lama, duduk lama, macam-macam lah. Banyak kesukaran dia. Masya Allah. Kemudian si suami dengan wajah yang penuh rasa syukur. Alhamdulillah Ustazah, saya syukur. Saya kata, apa yang encik syukur? Saya syukur saya boleh jaga isteri saya. Syukur saya boleh rawat dia, saya boleh santuni dia. Syukur saya boleh jaga dia. Syukur Allah bagi saya nikmat boleh jaga seorang isteri. Saya kata luar biasa, Tuan luar biasa. Biasa je Ustazah. Syukur saya sehat, saya boleh jaga isteri saya. Kemudian saya tanya pula isteri, macam mana kamu boleh happy, muka gembira, okey? Dia jawab, Ustazah, saya syukur Alhamdulillah. Memang saya tak ada anak, tapi Allah bagi kami kucing untuk dijaga. Nampak macam comel kan ayat tu? Kau kuasa kami boleh bagi kasih sayang kepada binatang. Mungkin kami tak ada anak, mudah-mudahan kucing tu besok dekat akhirat boleh jadi saksi kami. Mudah-mudahan sebab jaga kucing tu, Ustazah, kucing tu mungkin doakan kami. Maksudnya bahagia ni apabila kita ubah cara berfikir dan membesarkan rasa syukur.
Dan dia boleh bahagia saat tu. Tapi cuba bayangkan kalau dia letak, Ustazah macam mana Allah takdirkan kami tak ada anak, sedihlah Ustazah. 5 tahun kalau dia bawa perasaan tu, 5 tahun hidup menderita. Ustazah nak juga anak, doakanlah saya sembuh Ustazah, mana tahu doa Ustazah mustajab, saya sembuh, saya boleh mengandung. Kalau dia letak begitu, memang dia akan menderita. Kalau 10 tahun lagi Allah takdirkan, berapa lama dia nak menderita dalam tempoh tersebut? Masya Allah. Dia letakkan kebahagiaan apabila apa yang dia nak itu dapat. Tetapi ramai orang boleh bahagia dengan sifat qanaah, syukur apa yang Allah beri saat ini, syukur dengan ujian yang Allah beri saat ini, lalu dia boleh bahagia saat itu juga. Sama dengan saya cerita tadi tu, wanita 20 tahun, ada 30 tahun dulu saya punca rumah tangga. Bagaimana dia ubah cara berfikir, dia terus senyum, dia kata, Ustazah, saya akan terus sabar kerana Allah. Sebab saya tahu Allah tidak pernah mensia-siakan saya. Saya nak masuk syurga sebagaimana ayat surah Ar-Ra'd. Sebab janji Allah adalah janji yang paling benar. Dan dia mula keluar daripada bilik runding cara dengan senyum, masuk dengan penuh derita. Sebab dia bawa beban, memaksa Allah untuk mengubah orang yang dia cinta untuk berubah. Dia bawa beban tu. Sedangkan dia harus faham Allah nak beri dia jauh lebih baik, iaitu disambut oleh para malaikat dengan apa? Salamun alaikum bima sabartum. Masa tu kita akan berpuas hati dengan apa yang Allah kurniakan. Bahkan ramai mana tuan-puan sekalian, hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, betapa ramai orang yang berada di mahsyar mengharapkan dikembalikan di dunia, dan kemudian meminta, mengharap supaya diberi ujian berat-berat di dunia. Saya ingat mafhum, tapi saya pernah baca matan hadis itu secara jelas. Bahkan dalam matan itu, matan hadis itu Nabi bersabda, betapa ramai orang yang berada di mahsyar kelak, ramai yang mengharap untuk dikembalikan di dunia, untuk disiat kulit hidup-hidup. Maksudnya, tengah hidup ni, siat kulit. Ambil pisau higis, siat, tarik. Sakit tak? Mungkin membayangkan, mungkin itulah sesaan ataupun azab ataupun ujian paling berat. Mungkin lebih sakit daripada hilang suami kot. Mungkin lebih sakit daripada hilang anak. Sakit, disiat. Mengharapkan supaya saat hidup di dunia disiat hidup-hidup. Kerana apabila mereka melihat betapa besarnya ganjaran pahala sabar dengan ujian Allah, betapa besarnya pahala sabar dengan takdir Allah, bersangka baik dengan Allah, tak bertanya kenapa Allah, kenapa. Ini sangka buruk. Soalannya kita pertikaikan kenapa. Macam kita tanya anak kita bila buat salah, kenapa kamu buat macam ni? Kenapa kamu boleh buat begini? Kenapa? Tu kita pertikaikan anak, kita sedang pertikaikan Allah, kenapa? Tapi bukan kata bila sebut macam tu terus teruk sangat, tak. Kadang-kadang terlalu sedih, kita bertanya kenapa, tapi dengan rasa kehambaan. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Masya Allah, Alhamdulillah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Itu kita mula dengan tadabbur. Harap selepas ini kita perhatikan betul-betul ayat tu, bagi kita semangat. Kalau Allah uji, terus letak, ya Allah, aku akan sabar demi-Mu ya Allah. Aku akan sabar demi Rasulullah. Sebab sabarku ini kalau dapat bertemu dengan Rasulullah, berbaloi. Dunia sakit sementara, bahagia sementara, miskin sementara, kaya sementara. Setelah kita mati, tak ada orang akan panggil nama saya Ustazah Asma lagi. Takkanlah orang katanya, macam mana Ustazah Asma dah mandi ke? Masa tu bertukar terus. Arwah dah dimandikan, jenazah dah kapan ke? Jenazah dah dikuburkan ke? Tak ada tanya Ustazah dah dikubur ke? Ustazah dah dikapan? Ustazah Asma dah dikapankan? Dah bertukar terus. Nama kita pun, jawatan apatah lagi, semuanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Sekarang kita nak buka buku kita ni. Masya Allah. Saya dah ada tanda beberapa, sebab tajuk kita ialah, boleh teruskan tak ni? Boleh. Kalau lengah, kiri kanan pusing. Tu apa ni, kaki tu. Tapi hati-hati masa pusing tu ya. Lagi-lagi tak pakai seluar. Tak terkejut tengok. Masya Allah. Jadi bila dah duduk lama, mungkin kita akan sesemut, kerengga. Jadi kejap, bersimpuh ke kanan, bersimpuh ke kiri. Kalau bersimpuh rasa memang tak boleh, duduk bersila pun tak ada masalah, kan?
Masya Allah. Siapa yang rasa tak larat duduk bawah, carilah kerusi. Siapa yang dah kram rasa boleh je duduk tepi-tepi sana, berlunjuk kejap. Maksudnya janganlah takut untuk bergerak. Duduk diam, takut Ustazah nampak. Jadi kita faham barang lama. Kan, dah lama kita guna lutut Allah bagi, paha Allah bagi, pinggang Allah bagi. Tapi syukur sangat kan, saat ini masih berada di rumah Allah. Alhamdulillah. Saya lupa tadi nak tanya. Dah baca doa belum masa masuk masjid tadi? Siapa yang tak baca ya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian terus niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita dapat pahala majlis ilmu, pahala dengar ilmu, pahala duduk di taman syurga, kita dapat pahala i'tikaf. Syarat i'tikaf tak mesti ada wuduk. Syarat i'tikaf cuma kita duduk berdiam di masjid dan buat ibadah. Sekarang kita semua sedang buat ibadah. Dan jangan bercampur maksiat. Itu syarat i'tikaf, jangan campur maksiat. Kalau dah niat i'tikaf elok, kemudian jumpalah kawan sebelah dah lama tak jumpa. Lepas tu mula bercakap, lama tak nampak. Lama tak nampak. Ni nak cakap dengan orang sebenarnya. Yo, lama kan tak jumpa. Yo lah, macam mana? Sehat. Anak semua sehat. Cucu sehat. Ni suami macam mana? Kau jangan tanya bab suami. Tibalah pula. Dah kenapa? Jangan sebutlah. Orang perangai apa cakap pasal suami lah pula, ngumpet. Sebelum suami dia elok, tapi kebetulan pagi tu sebelum dia sampai bergaduh sikit, dia bawa rasa marah tu kan. Tapi kalau dia kuat lah, alhamdulillah, suami pun sehat. Jaga aib, jaga rahsia. Masya Allah. Ada orang tak dia menang, suami boleh jaga. Macam mana dengan menantu tu? Itu bukan menantu, itu hantu. Dah, walaupun yang i'tikaf tapi buat dosa besar, ghibah, ngumpat, maka masa tu tak dapatlah pahala i'tikaf tu. Dah buat perkara yang haram di rumah Allah depan para malaikat. Masya Allah, na'udzubillah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi tadi kita baca doa, Allahumma ftali abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Abwaba rahmatik, masuk pintu masjid, sebenarnya kita sedang masuk ke pintu rahmat Allah. Rugi siapa yang tak doa. Lepas tu ni i'tikaf kan, tak hafal dalam bahasa Arab, jangan bimbang, tak penting. Bukan kata tak penting. Mazhab Syafi'i kita kalau lafaz itu sunat. Mazhab lain ada kata makruh. Maksudnya lafaz itu bukan perkara utama. Hati tu, kok mulut je cakap i'tikaf, hati tak niat i'tikaf, tak sah juga. Sebab itu yang penting, bahasa Melayu pun tak ada masalah, just sebut saja niat i'tikaf. Dah, tak sebut sunat pun tak ada masalah, tak sebut masjid ni pun tak ada masalah. Saja aku niat i'tikaf. Boleh tak niat i'tikaf di surau? Sah tak di surau? Jawapannya, jika surau itu adanya solat jemaah secara rutin, maka boleh niat i'tikaf. Boleh baca dalam Muzakarah Fatwa Jabatan Mufti Wilayah, ada penerangan. Tapi kalau yang semayang fardu ada 2 waktu je. Ada waktu subuh, maghrib dengan isyak. Waktu zuhur ni time kerja, tak ada bilal khas, time tak ada ni. Maksudnya itu bukanlah satu rumah Allah, masjid ataupun surau yang jadi rutin untuk solat, maka tak boleh. Tapi kalau hiduplah jemaah solat, walaupun bukan surau Jumaat, surau memang dalam taman, maka kalau kita masuk niat je i'tikaf. Saja aku niat i'tikaf di rumahmu ini ya Allah. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa KL kan, bahasa Terengganu, bahasa apa pun lah, logat apa pun, yang penting hati tu berniat i'tikaf. Subhanallah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, sekarang kita pergi baru nak masuk tajuk. Sebenarnya daripada tadi tu kita dah bincang banyak perkara dah. Okey, membina keluarga syurgawi menurut cara Nabi. Sekarang kita tengok beberapa kisah dalam buku ni tuan-puan sekalian. Terima kasih yang hadir di live. Masya Allah, ramai juga di live, besar pula muka Ustazah kan, tak apa ya. Oh ya, okey, subhanallah. Okey, gedabak rasa besar muka. Okey ya. Jangan terkejut pula kan nampak ni. Terima kasih yang hadir. Anda boleh tuliskan anda daripada mana. Masya Allah.
Kan, anda mendengar daripada mana? Di sini mendengar daripada TTDI. Anda pula daripada mana? Biasanya seluruh negara. Seluruh dunia. Masya Allah, betul kan? Masya Allah. Walau di mana pun anda berada, mudah-mudahan kita sebenarnya berada di bawah rahmat Allah yang sama, sayap para malaikat, insya Allah. Jadi nanti bila saya sebutkan boleh tuliskan nota ya. Jadi kita buka dulu muka surat yang saya tanda yang pertama yang ditandakan. Kalau nak baca semua memang tak dapat, tapi kita baca kandungan dulu boleh. Kita tengok isi kandungan. Buku ni antara buku yang saya sangat jatuh cinta. Sampai ketiga-tiga buku saya jadikan buku yang dijual di galeri, dan buku yang paling banyak saya gunakan dalam kuliah. Sebab manusia ni suka cerita. Saya pun suka cerita. Cucu kita suka cerita. Dan cerita yang bakal kita baca ni ada cerita Nabi SAW. Ini buku yang kedua, Asam Garam Romantik Rasulullah SAW. Buku yang pertama iaitu Asam Garam berkaitan dengan konflik dalam rumah tangga Rasulullah. Manakala buku yang ketiga iaitu melibatkan meriahnya rumah tangga Rasulullah. Ia berkait dengan cucu, menantu, mertua, maksudnya rumah tangga yang lebih besar. Bagaimana akhlak Rasulullah dengan cucu, Rasulullah dengan menantu, Rasulullah dengan besan. Jadi ini buku yang ketiga, meriahnya. Tapi buku yang kita pegang warna merah ini, bagaimana Rasulullah membina cinta dalam rumah tangga, dalam bab cerita-cerita yang romantik. Okey, subhanallah. Cuba tengok isi kandungan. Nanti kita akan pilih je beberapa bab. Nabi dan isteri berkongsi makanan. Maimunah hendak ikut cita rasa makan suami. Kita kadang-kadang ada keinginan kita, tapi sebab kita dahulukan selera suami. Masya Allah. Orang perempuan memang macam tu kan? Bang, awak dia suka lauk ayam masak merah, tapi dia tahu suami tak suka. Suami suka masak lemak cili api. Jadi dia duduk masak lah yang tu. Kan udang masak lemak, kan ayam masak lemak, kan daging masak lemak. Betul kan? Lepas tu sebab apa dia tahu tu suami dia suka. Masya Allah. Dia buat pengorbanan tu sebenarnya bukan biasa-biasa, bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Itu adalah sunnah isteri Nabi. Dan bagi kita wanita, ummahatul mukminat, kan? Ibu orang mukmin ni adalah contoh tauladan terbaik. Mereka adalah di kalangan yang dijamin syurga. Isteri yang telah dijamin syurga. Masya Allah. Jadi bila kita tengok, tuan-puan, bila baca buku ni, bila kita tengok, subhanallah, tak jauh beza kita dengan isteri Nabi. Dan kehidupan rumah tangga kita sekarang, sebenarnya kita mengulangi sejarah saja, sebagaimana sejarah kehidupan Rasulullah dengan para isterinya. Subhanallah. Sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu, ja'akum, seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, manusia biasa. Ada perasaan macam kamu, ada rasa lapar, ada rasa sakit, ada rasa sedih. Macam kamu, tak ada beza. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat olehnya apa yang menimpa kamu. Apa yang kita rasa berat, ujian hari ni, semua Rasulullah dah lalui dah. Apa konflik kita lalui hari ini, Rasulullah dah lalui dah. Dan kalau kita belajar tentang rumah tangga Rasulullah, kita tak akan buntu dalam menghadapi masalah rumah tangga. Sama ada masalah dengan cucu, dengan menantu, dengan mertua, dengan besan. Subhanallah. Okey, kita tengok. Maimunah hendak ikut cita rasa makan suami. Aisyah dan Saudah berperang makanan. Mereka berperang makanan, ada cerita, nanti baca sendiri ya. Cerita tu agak panjang. Tapi kalau nak cerita pendek, Sayyidatina Aisyah dekat rumah, kan lepas tu ada isteri Nabi ni hantar makanan, Aisyah nak marah. Yang tu yang cerita pasal sampai pecah pinggan semua tu. Tapi saya tak pasti, tapi cerita tu pun daripada riwayat yang sahih. Cuma cerita ni yang pasal berperang makanan ni ada kisah dia. Nabi bantu isteri di rumah. Nabi hendak pulang, Aisyah hias rumah. Siapa macam ni? Suami nak balik, cepat-cepat dia kemas rumah. Angkat tangan, siapa macam ni? Oh, yang lain tak? Memang kemas setiasa. Setiasa kemas. Sekarang memanglah tak ada orang sepak. Siapa masa anak kecil-kecil dulu? Saya pun macam tu.
Kan? Dulu pernah disihir rumah dan sebagainya tu, kami sihir rumah lah. Anak kecil-kecil siapa bila tahu suami nak sampai pukul 5.30 ni. Lagi kalau tanya, bang awak kat mana? Boleh agak dah 10 minit sampai. Tolong Umi kejap. Operasi Abi dah nak sampai. Bukan sebab takut, suami pun takkan marah kalau rumah sepah dia tahu. Tetapi nak bila suami balik, rumah clear, bersih, rasa seronok. Lepas tu kalau suami buat tak tahu, perangai saya lah. Bang, kemas tak rumah? Macam tu lah. Suami pun okey lupa. Wow, kemasnya rumah. Kadang dia sambut lah juga kan. Saya kata kalau orang nak tahu 15 minit setengah jam seorang balik, rumah ni macam tu akan pecah, tahu tak? Saya tengah masak kat dapur, dia orang main baling-baling sofa ni. Mujurlah sempat. Dia tahu terima kasih lah. Sebab dia penat, kita pun penat, tapi kita ni ada keinginan nak menggembira dan membahagiakan suami. Dan kita buat tu memanglah kerana Allah, tapi perlu latih juga sesama manusia saling menghargai. Jadi orang lelaki kalau kita tak cakap kadang, dia tak reti nak menghargai tu. Jadi kita kadang minta, saya kata kadang abang pujilah, baguslah, ataupun terima kasihlah rumah bersih. Sebab apa? Kita bukan minta dia buat, kita dah buat pun, tapi dengan dia menghargai, hilang penat kita. Contoh macam itulah. Kalau suami tu tak reti bahasa juga, tak apalah, sabarlah, redha. Masya Allah. Jadi Nabi Aisyah belikan bantal untuk Nabi. Belikan hadiah, belikan bantal. Siapa kat sini dah lama tak beli hadiah untuk suami? Tak payah angkat tangan. Masya Allah. Lepas ni kan keluar, kan ada kami buat jualan sikit tu, belilah hadiah untuk suami ya. Pandai tak ustazah masuk tu. Masya Allah. Belikan hadiah ni bukan semestinya mahal, yang penting daripada hati. Kadang-kadang kita pergi mana-mana bawa sikit, bang untuk awak ni walaupun makanan ke apa, ingatan. Dan itu adalah akhlak isteri Nabi yang telah dijamin syurga. Walaupun bantal kan, belikan bantal. Nabi hendak pulang, Aisyah hias rumah. Yang ketujuh, Nabi tidak pulang mengejut. Nabi tidak. Okey, tuan-puan sekalian yang di live ni boleh catat nota-nota ni sebab dia tak akan hilang. Dan saya mungkin dapat pahala bercakap sekejap dengan live ya. Jangan kecil hati pula saya cakap dengan orang live sekejap. Sebab orang live pun kecil hati saya tak tengok. Tuan-puan bila tulis, Masya Allah, mudah-mudahan dapat pahala. Tangan esok akan bercakap, akan berkata-kata, menuliskan ilmu. Masya Allah. Saya menggalakkan tuan-puan tuliskan nota sambil mendengar di ruangan komen, sebab ia sangat membantu engagement live ni naik. Sekarang dalam 4,000 lebih tengok. Engagement ni akan naik bila tinggalkan komen. Maksudnya kita dapat pahala menulis ilmu, dapat pahala juga menyebarkan ilmu supaya lebih ramai orang yang hadir sama dalam majlis ilmu. Okey, jadi saya ni hanya baru sepintas selalu sebutkan isi kandungan. Isi kandungan belum baca kisah dia lagi, dah rasa seronok nak baca, betul tak? Rasa nak tahu cerita yang lebih detail. Memandangkan masa kita suntuk lebih kurang 20 minit saja lagi, kemungkinan besar kita hanya sempat baca je cerita sempitah lalu dan pilih 1-2 saja. Cuba kita tengok lagi. Yang keenam, yang ketujuh, Nabi tidak pulang mengejut. Ini sunnah Nabi ya. Nabi takkan pulang mengejut dan bukan pada waktu kebiasaan. Sebab itu antara akhlak yang baik, wahai para suami sekalian, bila nak balik rumah memang elok bagi tahu dulu, ya abang on the way ni 10 minit lagi sampai. Itu sunnah Nabi. Ataupun kalau dah biasa memang balik 5.30, tak payahlah hari-hari nak cakap, sebab memang dah biasa. Jika balik di luar waktu kebiasaan, sunnahnya adalah bagi tahu dulu. Tiba-tiba selesai kerja awal, lepas tu ada sekian-sekian, boleh balik pukul 3, bagi tahu dulu. Itu lebih afdal. Sebab apa? Supaya isteri boleh bersiap sedia untuk menyambut kepulangan suami. Kok lah masa tu biasa balik pukul 5. Orang perempuan ni kadang-kadang last minute baru masak. Kan sebelum tu dia duduk ber-WhatsApp, sebelum dia dapur berasap. Tapi sebab dia dah mahir, dah boleh agak sejam lagi suami sampai, boleh je siap. Sebelum tu duduk tengoklah Shopee, tengok Lazada. Lepas tu duduk tengok pula WhatsApp group ada 35. Kan? Dalam setiap WhatsApp group banyaklah gitu gini. Dia dah target dah pukul 4, barang pun dah keluar. Tiba-tiba suami sampai pukul 3. Mengejutkan. Lepas tu, bang,
kenapa bang awak dah sampai? Kenapa tak suka ke saya balik awal? Kan dah jadi bergaduh. Saya lapar ni, saya belum makan. Bang tak masak lagi. Awak buat apa daripada tadi? Saya kurang sehat dan kurang sehat. Saya sebenarnya kurang sehat. Kenapa tak cakap awal? Kalau tak saya beli. Saya ingat awak masak macam biasa. Kan dah jadi menipu lah pula. Padahalnya dia leka dengan telefon tadi. Banyak benda lah yang boleh jadi konflik kalau dalam keadaan tak bersedia. Nabi tidak pulang mengejut. Dan memang ada larangan, jangan pulang mengejut suami. Dan suami kan nak, isteri kan bersiap. Saya nampak isi-isi kat sini semua lawa-lawa ni. Masya Allah. Janganlah tenung saya macam tu. Saya bukan beli sungguh-sungguh ni. Kan nampak bersiap elok. Bersiap macam ni juga ke Kak Umar? Kak Umar lagi lawa. Datin cakap Kak Umar lagi lawa. Saya tak boleh bayang sebab ni pun dah lawa sangat. Kak Umar tak tahu macam mana. Masya Allah. Kak Umar ada ni pakai-pakai bedak sikit, pakai-pakai gincu Kak Umar, pakai ni cantik-cantik tak? Pakai minyak wangi tak Kak Umar? Pakai ke pakai minyak ikan je? Minyak ikan goreng kan? Bang timalah seadanya, busuk-busuk saya pun masak Perempuan kat luar yang wangi-wangi belum tentu masak. Boleh macam tu pula. Semua tu pahala, semua itu pahala. Ini perkara yang banyak diabaikan oleh wanita Islam. Wanita solehah menghiaskan dirinya indah-indah, cantik-cantik, wangi-wangi untuk suami. Kerana Allah. Pahalanya begitu besar, begitu tinggi. Masya Allah. Beli lipstick mahal-mahal, organik. Tapi untuk di luar. Untuk menarik perhatian lelaki luar ataupun wanita luar. Dan jangan marah kalau suami tertarik dengan wanita luar, sebab kita pun berhias untuk tarikan di luar. Na'udzubillahi min zalik. Saza dah tua, takkanlah nak pakai gincu, kan buat terbiat. Saya kata cuba acik pakai, lawa tak? Lawa lah kalau pakai. Kan suami terkejut pula, dia tak pernah tengok Saya kata kalau rasa teruk sangat, rasa pelik sangat, tak apalah. Paling kurang pakailah kemas. Janganlah asyik duduk pakai baju binatang tu kan. Baju kelawar. Siang kelawar dia pakai baju dia. Sebenarnya boleh pakai baju kelawar pun. Yang cantik, yang elok kan. Ini masalah pakai yang dah koyak, yang dah nipis. Bang, minta maaf lah, ni paling selesa Memanglah kalau dah pakai 5 tahun, memang sojuk. Sebab apa? Dia dah nipis. Pergilah kedai, beli blouse cantik, pakai skirt. Kan, pakai cantiklah, indahlah. Lepas tu muka berminyak-minyak tu kan. Pergi mandi dulu, dah target suami nak balik, wangi-wangi. Agak-agak kalau macam ni, mewangi tak cinta kita? Mungkin ada yang pegang, Ustazah dah tua-tua, banyakkan zikir, baca Quran, istighfar, tak ada masa dah nak layan benda macam ni. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini yang saya rasa, sebab saya perunita rumah tangga. Saya jumpa banyak pasangan yang bercerai hujung usia. Bukan saya nak sebut puncanya semata-mata itu, tetapi saya rasa macam saya kata, puan Hajah, makcik jaga solat, jaga Ustazah. Baca Quran seminggu sekali khatam Ustazah. Alhamdulillah baiknya. Makcik ada banyak sebab untuk masuk syurga Allah. Tapi jika tak dapat redha suami, agak-agak boleh masuk tak syurga Allah? Makcik cakap kasar dengan suami. Cakap depan saya ni dengan suami cakap kasar. Dah tua dah, kita ni dah nak mati. Istighfar lah. Awak nak manja-manja lagi. Suami cakap, salah kau Ustazah, saya nak manja. Saya tengok elok dia manjakan cucu elok. Saya tak dapat dah Nampak je saya ni tua Ustazah, tapi dalam muda lagi. Banyak masalah rumah tangga orang tua datang, isu tu je. Dia saya tengok dengan, kalau anak balik, cucu balik, dia gagah Ustazah, muda isteri saya ni. Boleh masak macam-macam. Tapi kalau dengan saya ulang yang sama, dia suruh sabar makanlah apa yang ada. Macam tu kan. Saya ada jumpa orang lelaki kan, dah tua umur 60 ke 70 lebih, duduk sorang-sorang kat rumah. Saya kena, pakcik kenapa isteri dah tak ada ke? Ada Ustazah, ada rumah anak. Dah berapa lama tak balik? Dah berbulan-bulan. Kat sana ada cucu Saya nak duduk sini sebab dekat dengan surau.
Ketar-ketar dah bercakap. Saya kata, ya Allah, kalaulah dapat sampaikan pada isterinya, kerana selamanya gudang pahala terbesar seorang wanita kalau dah bernikah suaminya. Kalau dia rasa melalui solat, melalui puasa, melalui apa? Sedekah, memang semua tu pahala yang sangat besar. Tapi Nabi SAW bersabda, dan ia hadis yang sahih, jika dibenarkan manusia boleh sujud kepada manusia, nescaya aku akan memerintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Sujud dia bukan sembah hanya kepada Allah, sebagaimana Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, bukan sembah. Maksud sujud adalah pergerakan perbuatan sujud tu, tunduk sujud tu. Kalau orang orang Jepun, dia kan rukuk. Bila dia nak hormat orang kan dia buat pergerakan rukuk. Dia tunduk sampai rukuk, rendah macam rukuk. Tapi Nabi sebut, jika dibenarkan seseorang manusia boleh sujud kepada manusia, aku akan perintahkan wanita supaya sujud kepada suami. Bukan semata-mata kerana memuliakan suami, tapi nak sebutnya, subhanallah, pintu syurga yang antara paling luas, paling utama seorang wanita adalah melalui suaminya. Ustazah, kalau dapat suami macam Ustazah, okey lah. Tak dapatnya acik ni suami pun tak apa-apa, tak layak jadi suami macam tu kan. Saya semua Ustazah, bak didik anak saya, bak ingatkan baca al-Mulk saya. Kalau saya tak ingat, kata ada orang tua tu baca al-Mulk. Memang diuji sungguh. Kalau dapat suami yang baik, alhamdulillah, ketaatan itu lebih mudah. Tetapi hebatnya seorang wanita diuji dengan suami yang buruk akhlaknya, tetapi masih mampu berbakti. Level dia jauh lebih tinggi daripada wanita yang suaminya baik. Tapi bagaimana ya Asiyah, isteri kepada Firaun? Kita suami kita tak sampai tahap Firaun kot ya. Tak tahulah, na'udzubillah, Firaun tu sejahat-jahat manusia lah. Subhanallah, itu yang saya nak beri penekanan sikit, tuan-puan dimati Allah sekalian. Oh, dah dapat notis. Okey. Ustaz Azmi pun ada belakang tu, saya dah faham dah tak? Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bila di usia emas, sebab saya tengok ramai warga emas, kita akan diuji dengan rasa panas dengan pasangan. Dia punya rasa nak marah tu lagi rasa membahang daripada waktu muda. Ada je benda yang tak kena dengan orang tua tu. Saya bukan suka sebut ayat tu. Biasanya kalau dah mula panas, dia sebut orang tua. Saya tanya, orang tua mana puan? Suami saya. Kenapa tak sebut elok-elok? Dah memang tua. Dah puan tak tua ke? Kan? Masya Allah. Bermaksud Allah nak beri kita lebih pahala sabar di hujung usia. Jangan yang sedih, perhatikan ayat ni. Sepanjang perkahwinan, kita isteri yang baik, tetapi mati dalam keadaan isteri yang derhaka, itu paling takut. Daripada awal kahwin boleh sabar, boleh ni, tapi di hujung perkahwinan dan saat kita mati, kita bimbang, kita mati dalam keadaan menjadi bukan isteri yang salihah. Masya Allah. Sebab itu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, hadis sahih tuan-puan sekalian, wanita itu boleh masuk daripada mana-mana pintu yang dia nak masuk. Maksudnya pintu syurga ada berapa? 8. Itu hadis Nabi. Hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, barang siapa setelah ambil wuduk, kemudian dia baca doa wuduk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan? Nabi menyebutkan akan terbuka baginya 8 pintu syurga. Jadi ulama mengatakan pintu syurga ada 8. Dan Allah melalui hadis Nabi menyebutkan wanita itu boleh masuk ke pintu syurga yang mana-mana pintu syurga dia nak masuk. Dia nak masuk pintu sabar, dia nak masuk pintu puasa, dia nak masuk pintu solat, pintu sedekah. Ada banyak pintu-pintu syurga. Dia boleh pilih mana-mana dengan 4, dengan syarat 4. Bukannya Ustazah, saya 3, okey, 1 boleh tak? Tak. Pak, ini package. Mesti dengan keempat-empatnya. Pertama apa? Yang pertama apa? Ini tentang kita ni, muslimat sekalian. Yang pertama dia menjaga salat.
kedua dia menjaga puasa, ketiga dia menjaga maruah, menjaga aurat, menjaga dirinya, maruahnya, menjaga pergaulannya. Kemudian yang keempat, dia mentaati suaminya. Bukan taat membuta tuli ya. Suami suruh yang haram wajib ingkar. Dia mentaati, dia menghormati suaminya. Antara empat ni mana paling payah? Yang keempat, betul tak? Solat, insya-Allah muslimat rajin solat. Puasa, muslimat paling kuat puasa. Yang ketiga, jaga maruah, jaga aurat, semua muslimat jaga, subhanallah. Tapi yang keempat ini menguji kita sampai nafas akhir kita, tuan-puan yang mati Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan kita mati dalam berjuang. Walaupun mungkin kita tak nampak hasilnya, tetapi insya-Allah kita akan berbahagia dengan hasil di akhirat kelak. Bila Allah jemput kamu siapa? Ya Allah, rupanya kita. Pilihlah, masuklah ke dalam syurgaku daripada mana-mana pintu. Masya Allah, masa itulah kita akan rasa berbalau diuji Allah ketika di dunia dahulu. Okey, kita tengok asam garam yang ke-9. Yang ke-8, Nabi dan isteri berkongsi berus gigi. Siapa kongsi berus gigi dengan suami kat sini? Ada yang laju je. Ada yang terbayang pun rasa nak muntah. Taklah Ustazah. Tak. Nanti baca sendiri ya cerita tu. Semua ada riwayat, semua ada sumber rujukan. Tuan-puan, saya sedang membacakan buku Asam Garam Rumah Tangga Rasulullah. Semua cerita-cerita dalam ini ada sumber-sumber dalil, hadis Nabi, hadis Aisyah. Subhanallah, dan buku ini juga tuan-puan, sahabat-sahabat sekalian, boleh didapati secara online. Kalau siapa ada yang online ni, Ustazah mana nak dapat buku tu, boleh cari online dengan pihak kami. Kami memang ada jual. Masya Allah. Bila saya baca tentang Rasulullah dengan isteri berkongsi berus gigi, ceritanya Rasulullah punya hebat. Rasulullah ambil kayu sugi dan minta Aisyah bersugi dulu. Bukan Rasulullah berus gigi dan bagi ke Aisyah. Rasulullah suruh Aisyah berus gigi dulu, kemudian bila dibersihkan, Rasulullah pula bersugi. Jadi sanggup tak buat balik ni bang? On the way tadi saya singgah kedai beli buah gigi baru. Awak berus gigi bang? Berus. Kenapa? Lepas awak berus, I berus. Tapi dari sudut yang lain kita kena tengok, Rasulullah, isteri Nabi, adalah manusia yang sangat menjaga kebersihan gigi. Mulut mereka sentiasa bersih dan wangi. Sebab itu tak mustahil mereka boleh berkongsi berus gigi. Dan Rasulullah dan para isteri, para sahabat, bukan macam kita hari ini makan macam-macam jenis makanan, minum macam-macam jenis minuman. Itu yang keluar macam-macam jenis bau. Makanan yang sama je rutin harian. Dan banyaknya berlapar. Masya Allah. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah setiap kali nak jumpa isteri ataupun nak bercakap dengan siapa, mesti bersugi dulu. Masuk rumah, bila ditanya apa perkara pertama Rasulullah buat, bersugi. Maksudnya tak nak bau mulut ini mengganggu isteri. Sebab itu lelaki yang merokok, dan kita tahu rokok ni hukumnya haram, majoriti ulama mengatakan haram, ada minoriti yang mengatakan makruh. Ia bukan sekadar kesihatan, tetapi ia jauh daripada sunnah Nabi. Dan Nabi sangat membenci orang yang menyebabkan pasangan rasa tidak senang, rasa tak selesa. Apatah lagi nak kongsi buru gigi. Nak masa bercakap pun dah rasa bang, nak pensan. Kenapa tak sihat? Tak ada mulut awak, mulut. Pergi awak makan ubat, awak makan ubat. Awak makan gula-gula ke awak boleh tolong. Pening. Jadi subhanallah, siapa yang pernah lah. Mungkin masa awal-awal kahwin pernah, sekarang je kan? Angkat rendah je. Siapa pernah seumur hidup dia kongsi bulu gigi? Ada. Daripada tadi datinnya macam tak boleh nak terima akal kan? Saya pun pernah. Masya Allah. Lagi-lagi kalau waktu terdesak sekarang, saya lupa buat bulu gigi, pergi mana-mana memang share je lah. Tapi basuh sungguh-sungguh lah. Basuh dengan ubat gigi dulu sekali, lepas tu basuh. Faham ya? Basuh dengan ubat gigi dulu, takut ni. Lepas tu barulah kita guna. Tapi pernahlah berkongsi. Masya Allah, rupanya itu sunnah Nabi. Walaupun rasa kelakar, namanya sunnah Nabi, kalau dibuat mesti ada barakah.
Bila namanya sunnah Nabi, bila dibuat terus dapat pahala. Walaupun alah, tak payahlah sampai tahap macam tu. Kita sedang pelekehkan apa? Ini sunnah Nabi. Isi Nabi sendiri bercerita apa yang Nabi buat. Adakah kayu sugi tak cukup? Ada. Kayu sugi pada pokok ambil je. Tapi Nabi nak tinggalkan cerita ini, lalu cerita ini sampai kepada kita untuk kita ikuti. Jadi kalau ada orang buat, suami isteri boleh teruskan. Automatik dapat pahala sunnah Nabi. Okey, seterusnya. Nabi gosok gigi sebelum jumpa isteri. Masya Allah. Nabi akan gosok gigi sebelum jumpa isteri. Kita masuk rumah lepas ni, kan, buat apa dulu? Berus gigi dulu, baru bercakap dengan suami. Ni ramai kan memang wanita sebab kuliah duha muslimat. Orang lelaki dia hantar wakil isteri pun dah okey, sebab nanti tuan puan akan ulang balik kan. Muslimat akan ulang balik, akan tokok tambah, siap tokok tambah. Ustazah tak cakap pun dia cakap ustazah cakap. Mungkin nak bercakap, bang kejap ya, kejap. Wait for me. Macam tu kan. Dia buh gigi dulu. Sunnah Nabi dapat pahala yang besar. Janganlah balik. Ya Allah, suami kata. Kasturi kita cakap. Bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi, tuan-puan sekalian. Itu adalah di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau dah busuk memang busuk, tak payah nak lah. Bang, macam ni ke kasturi ya? Kalau zahir manusia, ia di sisi Allah. Nak katanya walaupun busuk pada manusia, tetapi Allah sangat mencintai orang yang berpuasa. Di sisi Allah lebih wangi daripada kasturi. Itu dari sudut abstraknya, bukan dari segi zahirnya. Sebab itu ulama bincang, adakah makruh bersugi? Jika dah menghasilkan bau mulut, walaupun bersugi lepas asar pun dibenarkan dan tak jadi makruh. Tapi kalau tak ada keperluan, saja-saja berus gigi, mulut tak ada masalah, itu yang boleh jadi makruh. Sebab dibebangi tertelan air kayu sugi ataupun ubat gigi dan sebagainya. Jadi tuan-puan sekalian, kita tengok situasi. Kalau kita dah duduk diam lama, memang kita akan rasa berbau. Maka walaupun lepas zuhur, lepas asar, nak bercakap pun dah tutup-tutup dah. Maka memberikan ketidakselesaan pada orang itu pun dilarang, makruh. Dan di sana ada perbincangan ulama bab ini. Bila Nabi sebut hadis yang sahih, jika tidak memberati umatku, maka aku akan wajibkan bersugi setiap kali sebelum solat. Kerana besarnya pahala membersihkan gigi sebelum solat, nak bercakap dengan Allah. Maka macam mana bila bertembung bulan Ramadan? Sebagai ulama kata tetap boleh berus gigi setiap kali solat, tak jadi makruh, dengan niat nak mengamalkan sunnah Nabi. Bila Nabi gunakan perkataan, jika tidak memberati umatku, aku akan mewajibkan bersugi untuk setiap kali solat. Maksudnya perkara itu kalau boleh Nabi nak suruh umatnya jangan tinggal. Cuma kalau Nabi wajibkan jadi berat, jadi wajib. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, Aisyah minta Nabi bagi cadangan kunyah. Ini comel tuan-puan sekian. Balik ni tanya suami, bang, awak suka panggil saya apa? Ustazah dah tua boleh tanya? Boleh, tak ada masalah. Abang suka panggil saya apa? Apa-apa je lah. Bukan, dia pun dah malah nak layan. Masa kita dah habis kan? Masya Allah. Boleh sikit lagi ya? Sebenarnya itu antara perbincangan suami isteri. Suka dipanggil apa? Ataupun kita cakap, bang, saya sukalah awak panggil saya manja. Sebab terpengaruh, ada kawan tu suami dia baca mesej anja. Bestnya nak suruhlah suami aku panggil juga. Bang, panggil saya anja boleh tak? Boleh lah. Lepas seminggu jumpa pula kawan lain, panggil baby pula. Bang, panggil baby lah pula. Yelah, benda tu boleh bincang. Ataupun bang, awak suka panggil saya apa? Dah lama dah sebenarnya saya nak panggil awak Humaira, macam Nabi panggil isteri dia. Boleh lah, tapi saya kulit gelap tak ada pemerah pipi, tak ada merah pipi. Tak apalah, saya nak panggil awak Humaira. Boleh lah bang. Ke ada nama siapa-siapa Humaira? Masya Allah, sangka pula. Awak cakap tu betul, siapa Humaira? Tiba-tiba Syak Allah sangka, jangan macam tu ya. Okey, Nabi pun guna panggilan singkat. Nabi panggil Aisyah, ya Aish. Nanti baca kisah ni dalam buku ni. Ya Aish, panggil panggilan singkat, panggilan manja. Nabi tanya khabar setiap hari. Wahai para isteri sekalian, para wanita, tanya khabar suami setiap hari tak?
Nak tanya apa Ustazah dah depan mata? Memang sehat pun dia, takkan nak tanya. Ini sunnah Nabi. Nabi tanya isteri setiap hari. Nanti boleh tengok hadis Aisyah, hadis si Nabi cerita. Nabi akan tanya setiap hari. Kita kan kadang-kadang pagi, bang, awak apa khabar? Awak okey tak? Awak okey? Awak dah kenapa? Dia pula takut tengok kita tanya khabar kan. Saya tak ada apa-apa, saya okey. Cuma saya nak tanya awak apa khabar? Saya okey, awak kenapa? Dia tanya kan. Lepas tu dia pula senyap-senyap mesej anak-anak. Balik minggu ni. Mak kau dah ada tanda-tanda. Mak kau tak pernah macam ni. Pagi-pagi tanya khabar ayah lah apa. Balik. Nak buat sunnah Nabi dah jadi pelik sebab tak biasa buat. Tapi kan saya kalau suami tanya macam mana? Contohlah adalah rahsia suami saya panggil apa saya kan. Contoh, awak macam mana? Okey. Awak okey hari ni? Seronok suami tanya. Alhamdulillah okey. Padahal sebelum tak okey, tiba-tiba okey. Alhamdulillah okey. Awak concern ya? Awak ambil tahu ya pasal saya? Tapi biasa jaranglah jawapan macam tu. Tak okey bang. Sebab apa suami takut nak tanya? Memang tahu isteri dia takkan berhenti pap nak meluah. Kan? Tapi maksudnya di sini bila Rasul tanya khabar isteri, tuan-puan sekalian, Rasul bukan tanya seorang isteri. Rasul setiap hari akan pergi ke rumah semua isteri tanya khabar. Dan Rasul akan berhenti di rumah mana Rasulullah akan bermalam. Itu luar biasa. Kita bukan ada banyak suami seorang aja. Balik ni tanya khabar ya, bergigi tanya khabar, bang awak macam mana? Dah kenapa bang? Muka surat sekian-sekian. Sebab takut suami fikir bukan-bukan. Kita buat sunnah Nabi bang. Okey, subhanallah. Nabi tanya khabar isteri setiap hari. Isteri prihatin tabiat Nabi. Saya rasa tuan-puan semua pun prihatin tabiat suami masing-masing. Isteri sikatkan rambut Nabi dan Nabi juga sikatkan rambut suami. Rambut isteri. Siapa kat sini pernah sikat rambut suami dia? Angkat. Takut riak, tak apa. Angkat tinggi pun tak apa. Siapa pernah? Oh, jadi maksudnya ramai yang tak pernah. Ke ataupun sebab takut riak tak angkat. Pernah sikat rambut suami? Puan, baju bunga. Belum kahwin. Patutlah tenganga. Kita doakan, Masya Allah, ya Allah kurniakanlah suami yang saleh buat puan pada tahun ini juga. Amin. Dan untuk semua, ya Allah kurniakanlah seorang suami yang baik, suami yang saleh. Betul lah kadang-kadang orang kecil hati. Ustazah Ustazah cakap pasal suami, pasal isteri, sedihlah saya belum kahwin. Orang yang sabar dengan sesuatu yang tidak dapat di dunia, Allah akan berikan di akhirat. Dapat suami di syurga, sikat rambut suami di syurga. Masa tu lagi best lah, tak ada gaduh-gaduh kan. InsyaAllah, ni pun pembantu saya Ustazah Syira juga. Saya doakan, subhanallah. Dia malu, Ustazah janganlah. Siapa nak cari menantu baik sangat ni, Masya Allah. Okey. Nabi isteri sikatkan rambut Rasulullah. Nanti tuan-puan baca, ia sangat pelik. Kalau muka surat 31 ceritanya, Rasul masa ni dalam masjid. Rasul hulurkan kepala untuk disikat oleh Aisyah. Sampai macam tu. Aisyah cerita masa tu aku tengah haid. Jadi Aisyah tak bolehlah keluar daripada rumah sebab rumah isi Nabi kan dikelilingi masjid. Tapi punya Rasulullah nak memanja dengan isteri, Rasul boleh hulur kepala melalui tingkap untuk disikat rambut oleh Aisyah. Kita tak payah sampai macam tu lah. Bang, awak keluar. Awak hulur kepala ya. Saya sikat. Dah kenapa? Macam tu Rasulullah buat. Faham situasi ketika itu Aisyah sedang haid. Rasul mungkin nak merapikan rambutnya. Memanggil Aisyah daripada dalam rumah. Sikat rambut Rasulullah. Nak kata romantik tahap apa ni? Kalau kata cerita Korea romantik, cerita Hindustan romantik, Rasulullah lelaki paling romantik. Hulur kepala. Kalau kita fikir, Ustazah sikat sendirilah, benda boleh buat sendiri. Saya nak tanya, Rasul boleh sikat sendiri tak? Boleh. Rasul tunjukkan contoh mengekalkan rumah tangga, bercinta sampai ke syurga dengan perkara-perkara kecil seumpama ini. Nampak yang menyentuh adalah sikat pada kulit kepala, tetapi yang saling bersentuhan adalah hati. Yang saling bersentuhan hati. Buat sunnah Nabi, sikat rambut. Dan Rasulullah adalah orang yang paling kemas,
paling rapi, paling handsome, bukan kerana wajah semata-mata, tapi Nabi memang berpenampilan kemas, jaga rambut, jaga janggut, wangi, bersih, walaupun pakaian yang sama dah lusuh. Subhanallah. Jadi balik ni nak buat apa lagi? Tadi dah macam-macam dah tu nak kena buat tu. Nak buat apa? Sikat rambut suami. Mesti ada yang nak tanya, Ustazah, rambut dah tak ada. Alahai, sedihlah pula. Bagi yang tak ada rambut, boleh saja ambillah minyak kan, sapu-sapu, berdoalah supaya tumbuh balik. Ataupun tak apalah kan, sapu-sapu, kadang gosok-gosok kepala. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, tak banyak dah, kita habiskan bab ni je. Isteri sikat rambut Aisyah, pakaikan wangian pada Nabi, pakai minyak wangi, pakai. Rasulullah pun sama, memakaikan wangian kepada isteri. Maksudnya Rasulullah boleh pakai sendiri, tapi dalam bab rumah tangga biar semuanya saling berkongsi. Kita ambil minyak wangi, bang, sapu bang, sembuh kat saya dalam rumah. Suami kata, sembuhlah sendiri, apa masalah awak? Bang, ini sunnah Nabi, bang buatlah. Suami pun sembuh, macam spray kan. Kenapa banyak ni? Cover untuk 1 bulan. Tak boleh lah macam tu, ikhlaslah bang. Awak daripada mana? Tunjuk buku ni, buku surat sekian. Okey, tengok lagi. Isteri bersama sebelum berpergian lama. Rasulullah akan bersama dengan isteri sebelum meninggalkan kenangan yang manis. Nabi rawat isteri sakit. Ini bila baca cerita ni, saya rasa macam caringnya Rasulullah. Bila isteri demam, Rasulullah akan lap-lapkan badan, akan jaga, dan Rasulullah akan berada di tepi isteri, dan Rasulullah akan bacakan doa, akan syifa, akan rawat isteri sampai sembuh. Kalau hari ini, kalau adalah suami yang macam ni, dan cerita Rasulullah ni, masa ni Rasulullah dah umur 60 lebih, Rasulullah dah 50 lebih, nikah dengan Aisyah masa umur 53, nikah dengan isteri-isteri sekian, dan isteri Nabi kebanyakannya dah tua, ada umur 60 lebih, 50 lebih. Bukan kita kata Ustazah ni tu untuk orang muda semua tu. Ini cerita semuanya hampir bukan daripada Khadijah. Khadijah sangat kurang, bahkan tidak ada hadis yang disampaikan melalui Khadijah. Maksudnya ada tapi sikit. Kebanyakannya hadis tentang rumah tangga Rasulullah ada daripada Sayyidatina Aisyah. Dan Sayyidatina Aisyah menikah dengan Rasulullah ketika umur Rasulullah 53 tahun. Jadi cerita romantik ni masa Rasulullah dah warga emas. Jadi tolong wanita warga emas sekalian, jangan kecil hati pula punya warga emas. Jangan bila cerita pasal romantik Nabi dengan isteri-isteri romantik Rasulullah, rasa cerita tu tak ada kaitan dengan muslimat. Ini bab orang muda. Tak, ini cerita tentang kita, tentang anda semua. Masya Allah. Dan kepada para suami yang dah warga emas, tolong jadi seperti Nabi. Bila isteri sakit, Rasulullah rawat isteri. Kadang-kadang saya tengok ramai juga suami kan, dengan sama isteri yang tua, bawa pergi klinik. Lepas tu isteri ni jalan slow. Tak adalah dia nak bawa, dia nak pegang, dia nak peluk, bawa jumpa. Dia duduk main telefon, isteri masuk jumpa doktor, keluar balik. Subhanallah, Rasulullah sangat prihatin. Lepas tu balik rumah, bawa balik kan. Alangkah baiknya kalau suami ni siap ambil air dalam gelas, siap ambil dulu makanan, buka mulut sayang, buka, makan sikit. Lepas tu okey dah, awak okey dah, boleh ya. Sekarang buka, makan ubat, masuk dalam mulut. Air. Kalau macam ni nak sakit sepanjang tahun. Maksudnya kau dapat layanan. Kadang-kadang tu kan isteri ni batuk. Kan tadi dah pergi klinik, obat tu dah ada, makanlah. Lagi sakitlah orang tua tu. Masya Allah. Subhanallah, ini semua adalah sunnah Nabi. Nabi memang jaga isteri yang sakit sampai isteri tu sehat. Tak suruh, Rasul boleh suruh je pembantu-pembantu, Rasul boleh arahkan je untuk merawat, sebab Rasul sibuk ni. Tuan-puan sekalian, manusia paling sibuk di dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah utusan Allah, dialah menjadi panglima perang. Rasulullah juga adalah Perdana Menteri negara Islam pertama. Rasulullah juga menteri, pelbagai menteri ketika itu, banyak urusan. Tetapi bila Rasulullah masuk ke dalam rumah, Rasulullah cabut semua lencana, cabut semua jawatan, cabut semua, jadi seorang suami kepada seorang isteri. Bila ditanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang Rasul buat di rumah? Rasulullah membantu kerja isteri-isterinya. Rasulullah akan sekian-sekian, Rasulullah cabut semua.
Rasulullah jadi benar-benar seorang lelaki yang bernama suami. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah, banyaklah lagi tu tajuk-tajuk. Nampak gayanya memang tak sempat lah kita nak baca walaupun satu kisah. Kita dah terlebih masa banyak juga. Masya Allah, Alhamdulillah. Nanti untuk seterusnya, bolehlah tuan-puan mendapatkan buku ni di luar sana kalau siapa yang tak cukup. Dan mungkin ada ibu-ibu, saya sangat menggalakkan tuan-puan, belilah kalau ada anak 5 orang, 4 orang, beli untuk mereka, hadiahkan supaya anak-anak kita beramal dengan sunnah Nabi. Seorang ibu yang terbaik tinggalkan warisan kepada anak-anak. Ibu ayah yang paling terbaik adalah meninggalkan ilmu, sebab ilmu akan menjaga anak-anak kita. Tapi kalau tinggalkan harta, bukan kata tak elok, tinggallah, jangan tinggal apa-apa. Tetapi harta boleh membuatkan pergaduhan macam-macam. Tetapi ilmu adalah cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Kenapa saya beria bawa buku? Kemudian macam paksa je Ustazah? Tak. Kalau tuan-puan tak nak, boleh pulangkan balik. Kita tak ada masalah. Tetapi saya sangat suka supaya budaya membaca dan budaya jatuh cinta daripada kenal Rasulullah ini dibiasakan. Kalau tak dibaca, kalau hanya dengar-dengar saja, tapi tak ada buku tentang Rasulullah, dusta kalau kita cakap kita cintakan Rasulullah. Sebab kalau tak kenal, mana nak datang rasa cinta. Jadi nak kenal pula mesti daripada ilmu. Ilmu mesti daripada buku. Al-Quran juga dibukukan. Sama juga kitab-kitab ulama terdahulu semua dibukukan. Jadi mudah-mudahan buku ini menjadi satu wakaf dan infak kita. Infak kenapa? Setiap pembelian tuan-puan muslimat sekalian, ia membantu kerja dakwah dan kerja amal kami di bawah NGO Sahabat Amal Camp. Kami aktif melakukan dakwah dan juga kebajikan seluruh Malaysia, bahkan Sabah Sarawak. Sangat aktif dan paling aktif bertempat di pusat kami di Negeri Sembilan lah. Kalau di tepi galeri Ustazah Asma tu ada satu gerobok prihatin, setiap hari dalam 100 orang datang ambil je barang-barang keperluan. Dan separuh 50%, 40% yang datang non-Muslim, Cina dan India. Dan ada dah daripada kalangan mereka yang masuk Islam. Setiap minggu datang, kita layan elok-elok. Dan setiap yang datang mesti dengar tazkirah dulu, walaupun non-Muslim. Kita tak paksa, tapi mereka pun suka dengar. Sebab kita ada aktivis di kalangan mu'alaf India dan mu'alaf Cina. Bila ada je yang non-Muslim datang di kalangan India, yang mu'alaf India kita akan bercakap dalam bahasa India dan menceritakan tentang, contohnya saya nak cerita sikit boleh? Dia pun akan angguk je. Saya nak cerita tentang Nabi kami Muhammad. Okey, lepas tu kadang ceritalah pasal Islam, lepas tu apa-apa nak tanya. Masya Allah. Dan ia berlangsung setiap hari. Pukul 8, pukul 9 hingga pukul 5 walaupun Sabtu Ahad. Hari Jumaat paling ramai, penuh beratur. Dan kita tak pernah herdik orang yang datang meminta. Kita pergi juga ziarah ke rumah untuk buat siasatan, bukan tujuan nak sekat apa yang mereka ambil daripada kita. Tetapi bila turun, kita dapati ramai orang Islam tak pernah solat. Tak pernah solat. Dia datang jumpa kita dalam tutup aurat, tapi dekat rumah mereka tak tutup aurat, kat luar mereka tak tutup aurat. Bila tanya kiblat mana, tak tahu kiblat. Lalu kita bawa telekom, bawa sejadah, cek kiblat, kita pun tunjuk. Itu tujuan. Bila mereka datang daftar, dapat alamat, kita kata kita nak ziarah. Bila kita ziarah, kita tengok ada orang yang kaki palsu dah rosak, kita beli, kita ganti walaupun 10,000, 5,000. Bila kita tengok rumah rosak, kita baiki walaupun kos agak tinggi. Maksudnya bila ziarah bukan dengan niat nak cari kesilapan, betul ke susah, betul ke miskin. Walaupun kita akan jumpa yang menipu, memang ada yang berhelah, tapi kita tak herdik, kita bagi nasihat saja. Tapi lebih banyak kami jumpa bila turun adalah mereka memerlukan lebih daripada itu, lalu kita pun bantu. Jadi ramai orang berinfak. Dan hari ini kita ada bawa tabung, dan kita kena sediakan, masukkan juga dalam tabung masjid ni. Jangan tinggalkan rumah Allah, melainkan kita ada memberi di rumah Allah ini sesuatu. Jejak kita, iaitu sedekah, infak untuk rumah Allah. Jadi kami pun ada bawa tabung, dan insya-Allah kami akan amanah menjalankan kepada mereka yang memerlukan. Mana-mana sedekah, infak yang diberikan bulan Ramadan, memang kami akan habiskan di bulan Ramadan juga. Kita tak peram, kita tak simpan. Siapa yang nak tengok pergerakan NGO ni boleh tengok melalui page Sahabat Amal Care dan juga page saya. Follow tak Ustazah Asma? Ada gambar saya warna purple tu kan? Hijau. Sekarang dah warna hijau. Takut follow Ustazah page lain sebab banyak orang bina atas nama saya. Contoh Ustazah Asma Fan Club tu pun bukan saya. Saya satu je, Ustazah Asma Harun. Itu saya. Jadi kita banyak update.
bulan Ramadan setiap hari kita buat majlis berbuka puasa. Dekat pusat kita tu, dekat Senawang tu, boleh makan dalam 200 orang. Jemputan kita adalah asnaf fakir miskin dan orang ramai. Bubur lambuk setiap hari juga dalam 400-500 pek. Semua itu duit orang ramai yang mana amanah kami untuk dicairkan di bulan Ramadan. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, setiap jualan insya-Allah kami balik kosong. Insya-Allah ya. Kami balik kosong. Apa yang kami bawa tu insya-Allah tuan-puan akan habiskan. Saya rasa itu kemahiran muslimat sekalian. Setiap pembelian itu, saya ucap terima kasih kerana membenarkan kami bawa sedikit jualan. Itu adalah ikhtiar kami, jihad ekonomi untuk kelangsungan kerja amal, kerja dakwah. Bersama saya ada lebih kurang sekarang 70 orang yang kami bayar gaji sepenuhnya. Memerlukan belanja lebih kurang dalam 200,000. Sebelum ni dalam 150,000. Ustazah dapat duit daripada mana? Adakah kami guna duit NGO sumbangan orang ramai? Jawapannya tidak. Hasil berniaga ni setiap bulan cukup makan, dapat bayar gaji pekerja. Ustazah bayar gaji berapa? Cuba kira lah, kalau 50 orang kali 2,000 dah 100. Campur EPF kalau ada yang 3,000 lebih. Sebab apa? Mereka ini di kalangan pakar. Penyelidik saya ada lebih kurang 10 orang. Ada pakar fiqh, ada akidah, ada tasawuf. Kenapa Ustazah perlu ramai tim penyelidik? Supaya kebersekanan dakwah saya sendiri lebih luas. Kalau siapa biasa follow page Ustazah Asma, kalian akan tengok banyak penulisan ilmiah. Perasan tak? Orang share sampai 20,000, sampai belah-belah ribu. Sebenarnya dihasilkan bersama brainstorm saya dengan tim penyelidik. Saya nak cuba melatih follower, bukan hanya nak baca yang ringan-ringan, tapi mula belajar penulisan-penulisan ilmiah supaya kita boleh mengubah hidup kita menjadi lebih baik dunia dan akhirat. Sama juga dengan apa-apa kuliah saya ni, tim ni sediakan ni. Ustazah, kami dah tandakan nota Ustazah, walaupun saya tak sempat baca pun nota tu, tapi mereka bantu saya supaya, kerana mereka tahu masa saya sangat suntuk, tak sempat study, saya sempat study dalam kereta dengan nota yang mereka sediakan. Sama juga ini ketua tim media ada 6 orang. Sebab kita tahu mad'u kita paling utama di media sosial, yang nak kontrol semua media sosial, bayar gaji supaya mereka ini buat kerja betul-betul efisien, dan mereka sangat bagus, alhamdulillah. Tim kebajikan untuk NGO lebih 20 orang. Mereka sepenuh masa buat kerja syirik dakwah, menyampaikan risalah, cerita pasal Nabi Muhammad, cerita pasal Islam kepada non-Muslim, sebarkan risalah. Kita ada banyak flyers. Dan setiap kali orang Islam datang untuk minta bantuan, dia orang takkan ambil barang kosong. Mereka wajib dengar tazkirah. 10 kali datang, 10 kali dengar tazkirah. Tentang aurat, tentang solat, tentang banyak perkara. Jadi kita bukan buat kebajikan saja. Paling utama sebenarnya kita nak bagi mereka hidup selamat, sejahtera, bukan dunia tapi akhirat. Jadi setiap pembelian tu sebenarnya ia menampung kos operasi kami yang sangat tinggi. Dan kos operasi kami bukan mengumpul kekayaan. Saya selama 8 bulan, setahun lebih berniaga, walaupun alhamdulillah untung jualan sangat tinggi, tapi tak pernah dapat ambil lagi walaupun 2,000, 1,000. Nak minta dengan accountant takut. Sebab setiap bulan accountant takut. Ustazah, lagi 3 hari ni gaji tak cukup lagi, insya-Allah nanti Allah cukupkan. Memang Allah cukupkan. Kadang-kadang tak cukup 40,000. Ada je hamba Allah nak infak untuk bayar gaji pekerja, macam-macam lah cerita. Keajaiban itu berlaku. Tapi kena buat sungguh-sungguh lah, bukan mengumpul kekayaan. Masya Allah, alhamdulillah. Sekian daripada saya, sedikit itulah makluman. Di luar tu sekian, ada tabung, ada dah cerita sikit-sikit. Terima kasih pada pihak penganjur. Mohon maaf salah silap daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, sama ada di masjid dan juga di alam maya. Masya Allah, ada lagi yang kekal dalam 4,000. Sebelum saya bila dah hujung tu kan, dia dah keluar-keluar tapi masih kekal lagi. Sehingga bertemu lagi ya tuan-puan dimati Allah sekalian. Kita mendoakan sama-sama, mudah-mudahan Allah memilih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus. Ya Allah, pilihlah kami, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdaus, bighairi hisab, bighairi azab, tanpa dihisab, tanpa diazab. Wala taj'alna min ahli nar. Ya Allah, janganlah golongkan kami di kalangan ahli neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu bersama dengan nenek moyang kami, ibu ayah kami, bersama dengan pasangan kami, anak-anak cucu kami ya Allah, bersama dengan sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah, bulan Ramadan yang barakah ini ya Allah,
yang mana bulan ini Engkau membebaskan hamba-hamba-Mu daripada api neraka pada setiap malam. Maka ya Allah, pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang Engkau akan bebaskan daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Pilihlah ibu bapa kami ya Allah. Pilihlah pasangan kami, pilihlah anak-anak, pilihlah sahabat-sahabat, pilihlah seluruh umat Islam diberi hidayah, taufik dan pembebasan daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, dengan barakah Ramadan ini ya Allah, Kau limpahkanlah kepada kami limpahan keimanan, ketakwaan, tawakal kepadamu ya Allah, istiqamah dalam beramal saleh. Allahumma takhtim alaina bi husnil khatimah. Ya Allah, berikanlah kami kematian yang baik ya Allah. Itulah saat yang paling kami takut saat hidup di dunia ya Allah. Saat kami akan berpisah dengan jasad kami, saat kami akan meninggalkan dunia ini dan berpindah ke alam barzah ya Allah. Itulah saat yang paling kami takut, yang paling kami gerun ya Allah, daripada segala ketakutan yang lain di dunia ini ya Allah. Maka ya Allah, pilihlah kami, berikanlah kami rizki kematian yang baik. Ambillah nyawa kami saat kami dalam keadaan mentaati perintah-Mu, saat kami meninggalkan larangan-Mu, saat kami sujud kepadamu dalam solat. Ambillah nyawa kami ketika kami sedang membaca Al-Quran ya Allah, ketika kami sedang bersedekah ya Allah, ketika kami menjadi hamba-Mu yang saleh, isteri yang salehah, ibu yang salehah ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah wanita yang salehah, perhiasan terindah dunia dan bidadari di jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, barakah Ramadan ini ya Allah, jadikanlah kami seseorang yang pemurah, mengeluarkan harta yang Kau pinjamkan kepada kami dengan yakin dan tenang, walaupun dalam jumlah yang banyak ya Allah. Berikanlah kami sifat pemurah seumpama Rasulullah, para isteri, para sahabat, orang-orang yang diberikan kemurahan, kerana di sana adanya pintu syurga-Mu yang bernama Babus Sadaqah, pintu sedekah, yang akan dipanggil masuk orang-orang yang kuat bersedekah, yang memberi di jalan-Mu ya Allah, melalui memberi di jalan-Mu dengan apa yang dicintai, dengan jumlah yang dicintai, dengan apa yang dicintai ya Allah. Maka jadikanlah kami ahli sedekah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jami', yang maha menemukan, yang maha mengumpulkan, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami pada saat ini di rumah-Mu ini ya Allah, di alam maya ya Allah. Maka satukanlah kami semuanya di taman syurga-Mu yang sebenar di akhirat kelak ya Allah, yang mana di saat itu ya Allah kami benar-benar berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berada dalam satu majlis yang indah ya Allah, dan ketika itu benar-benar Rasulullah berada di hadapan kami ya Allah. Kami benar-benar boleh melihat wajah Rasulullah, mendengar suara Rasulullah, dan melihat wajhullah ya Allah. Berikanlah kami nikmat-nikmat yang paling tertinggi itu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di rumah-Mu ini ya Allah, dalam taman syurga-Mu yang sementara di dunia ini ya Allah, kami ya Allah merafak ya Allah, meninggikan-Mu ya Allah, dan kami merendah dan menghinakan diri kami ya Allah. Allahumma ufil lana zunubana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang kami lakukan dalam keadaan sedar ataupun tidak, dalam keadaan kami tahu ataupun tidak, dalam keadaan kami ingat dan juga tidak, dalam keadaan dosa itu besar, dosa yang sengaja ataupun tidak ya Allah. Ampunilah segala dosa kami sejak daripada kecil kami sehinggalah saat ini ya Allah, dan kembalikanlah kami kepadamu dalam keadaan dibersihkan daripada dosa-dosa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapa kami. Ya Allah, sesungguhnya ibu bapa kami saat mereka pergi, mereka dalam keadaan jahil ya Allah. Pada zaman tersebut ya Allah, pada saat itu majlis ilmu sangat sedikit, alam maya belum ada lagi ya Allah. Mungkin ada dosa ibu bapa kami yang mereka lakukan kerana mereka jahil ya Allah. Maka ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburan mereka, kuburan ibu bapa kami, kuburan orang-orang yang kami sayang telah pergi dahulu, salah satu daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Lapangkanlah kuburan mereka, jauhlah daripada himpitan kubur, jauhlah daripada azab kubur ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, jadikanlah kuburan mereka salah satu daripada taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, satukanlah kami kembali dengan ibu bapa kami ya Allah. Kami rindukan mereka ya Allah, rindu untuk melihat senyuman mereka kembali,
rindu untuk menyalam kembali tangan mereka dan mencium kedua pipi mereka. Kami rindu untuk memeluk mereka, ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan jurang api neraka-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami sebuah keluarga ke syurga-Mu, ya Allah. Berkumpul kembali bahagia, tidak ada terpisah, tidak ada lagi duka cita, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur di atas keluarga yang Engkau kurniakan pada saat ini, ya Allah. Namun ya Allah, beri kami kekuatan, ya Allah, untuk redha di atas ujian dan ketetapan daripada-Mu, ya Allah. Kami hadapi ujian daripada pasangan kami, kami hadapi ujian daripada anak cucu, dengan besan, dengan menantu, dengan semuanya, ya Allah. Kuatkanlah hati kami untuk terus sabar, untuk terus redha, untuk terus mengharapkan dan tidak berputus asa dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang sabar. Ya Allah, ya sabur, ya maha penyabar. Berikanlah kami sifat yang sabar, dan kami mati sebagai orang yang sabar, dan kami masuk syurga melalui babus sabr, pintu sabar, ya Allah. Bantu kami, kami lemah, ya Allah. Kami lemah tanpa pertolongan-Mu. Berikanlah kami kekuatan, bisikan melalui para malaikat-Mu, agar kami tetap teguh dengan kesabaran, tetap teguh dengan keimanan, redha dengan segala takdir-Mu, ya Allah. Allahumma ja'alna minal musallin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang yang sentiasa mendirikan salat. Allahumma ja'alna minas siddiqin, di kalangan orang-orang yang benar. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan orang yang sentiasa beristighfar. Allahumma ja'alna min ibadika salihin, golongkan kami di kalangan hamba-Mu yang saleh. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli Al-Quran. Hidup dengan Al-Quran, tidur dengan Al-Quran, dan kami mati dengan Al-Quran, dan kami berteman dengan Al-Quran di dalam kubur, ya Allah. Dan kami dibangkitkan dengan Al-Quran, dan Al-Quran menjadi hujah kami, Al-Quran menjadi pembela kami, ya Allah. Sebagaimana sabda Nabi-Mu, ya Allah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ya ashabi. Bacalah Al-Quran, Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat, penolong, pelindung kepada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah kami ahli Al-Quran. Jadikanlah kami ahli Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ahli Al-Quran. Jadikan suami kami ahli Al-Quran. Jadikan cucu kami ahli Al-Quran, ibu bapa kami, ya Allah. Kerana ahli Al-Quran itu adalah keluarga-Mu di dunia melalui sabda Nabi-Mu. Sesungguhnya keluarga Allah ataupun ahli Allah di dunia adalah ahli Al-Quran, ya Allah. Jadikan rizkikanlah kami siang dan malam membaca Al-Quran, ya Allah. Jadikan Al-Quran itu manis untuk kami baca, ya Allah. Jadikan Al-Quran itu saat kami membaca, hati kami lapang. Jadikan Al-Quran itu syifa, penawar daripada segala penyakit zahir dan batin. Jadikan lidah kami ini lembut, tidak berkata keji, tangan kami tidak menulis perkataan yang keji. Kerana itulah contoh ataupun imej orang yang berhati Al-Quran, ya Allah. Hidupkan kami dengan Al-Quran, matikan kami dengan Al-Quran, bangkitkan kami dengan Al-Quran. Ya Allah, Al-Quran itu adalah kalam-Mu, cinta-Mu, untayan cinta-Mu, ya Allah, kepada kami. Berikan kami rasa jatuh cinta kepada kalam-Mu, ya Allah. Berikan kami rasa jatuh cinta dengan-Mu, ya Allah, melalui Al-Quran. Ya Allah, kami hamba-Mu, kami mencintai-Mu, ya Allah. Namun kami begitu lemah dengan nafsu kami, dengan dunia yang begitu indah. Kami leka menghabiskan masa kami, sehingga sedikit sangat masa kami untuk Al-Quran. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan Al-Quran, yang mana kami menghidupkan siang dan malam dengan Al-Quran. Kamu boleh khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, Al-Quran menjadi saksi di hadapan-Mu di akhirat kelak, membela kami daripada api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mencintai Rasulullah, kami merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun cinta kami selalu dusta, ya Allah. Kami kata kami cinta Rasulullah, tapi kami tak berjuang untuk agama ini. Kami kata kami cinta Rasulullah, tapi kami tidak menghidupkan sunnah Rasulullah dalam rumah tangga kami. Kami tidak menyambung perjuangan Rasulullah. Kami lemah dengan kata-kata ejekan manusia. Kami berhenti, ya Allah.
Kami kata kami cintakan Rasulullah, tapi kami sendiri tidak kenal Rasulullah. Kami tidak benar-benar kenal akhlak Rasulullah dengan isteri. Berikan kami kesempatan untuk kenal Nabi kami, untuk mencintai Nabi kami. Kerana Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Berikan kami hati mencintai Rasulullah dengan sebenar-benar. Kerana kami ingin bersama dengan Rasulullah di syurga-Mu, ya Allah. Kami umat Nabi Muhammad, tapi kami tidak pernah berjumpa dengan Nabi kami. Kami terpisah jauh dengan Nabi Muhammad. Namun selawat Nabi itulah pengikat kasih dan cinta, simpulan kasih kami dengan Nabi kami. Ringankanlah, basahkan lidah kami, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami dalam mengingati-Mu. Bantulah kami dalam sentiasa berzikir kepadamu. Dan bantulah kami dalam mengingati Rasulullah dan berzikir berselawat kepada Nabi. Ringankan lidah kami, ya Allah, untuk sentiasa berselawat kepada Nabi. Kerana selawat itu akan sampai kepada Rasulullah dan akan menjadi saksi di mahsyar kelak bahawasanya kami umat Nabi Muhammad yang merindukan Nabi, ya Rasulullah. Kami rindukan-Mu, ya Rasulullah. Allah ya Jami, yang Maha menemukan, temukan kami dengan Nabi kami, ya Allah. Jadikan kami umat Nabi Muhammad yang benar. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Allahumma taqabbal minna du'aana. Terimalah doa kami, ya Allah. Terima doa kami, makbulkan doa kami, ya Allah. Tolong, ya Allah, makbulkan hajat kami nak bertemu Rasulullah. Makbulkan hajat kami, ya Allah, untuk bertemu ibu bapa kami semula. Makbulkan hajat kami untuk masuk syurga-Mu, ya Allah. Makbulkan hajat kami untuk diharamkan neraka-Mu. Makbulkan hajat kami, ya Allah. Makbulkan hajat kami, ya Allah. Taqabbal minna du'aana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. La hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, saya akan berada di luar, ya. Mungkin ada siapa yang berhajat untuk tanda tangan, mungkin berhajat untuk kita buat subah ini yang pertama, betul. Masya Allah. Saya akan duduk di sana, tepi gerai yang kita buka. Nanti ada ruang yang baik. Lepas tu terus standby telefon. Nanti ada staf saya akan bantu ambil gambar. Dan waktu yang sama kita jaga SOP. Boleh je duduk sebelah sekejap, buka mask sekejap untuk ambil gambar, lepas tu pakai balik. Sebab kan senyum tu kan kita nak buat kenangan. Macam tu lah. Jadi insya-Allah. Terima kasih. Ya, terima